Kalau kita kita kedua ataupun kita meninggal kan, ataupun kita kata pemimpin kita dah meninggal, ramai yang tercari-cari petunjuk. Jadi zaman ni ramai yang jadi jahil, ramai yang jadi jahil, ramai yang menyembah berhala, adanya berhala Uzza, Manna kan, Wassalwa. Jadi dia kata ketika ini muncullah golongan-golongan yang jahil, yang mana mereka ini adalah golongan perempuan, mereka tak lurus. Mereka ini tidak ada nilai. Di sisi golongan lelaki ini tidak ada. Jadi Ustazah boleh uraikan keadaan perbezaan keadaan zaman dulu dan zaman ini, dan bila kita bagaimana Islam mengangkat bapa dan apakah keistimewaan yang mereka dijadikan dalam bapa. Tafadhal. Alhamdulillah, wa salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awak macam ibu orang je, bahkan katanya tadi lebih 300 orang. Dia bahkan saya nampak ni lebih ni, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama. Sebelum Ustazah bercakap lebih panjang lagi, sukalah untuk saya meraihkan jutaan terima kasih saya kepada pengerusi Muafakat Muslimat Jebak Lembah Pantai, Hajah Rukiah Kasim. Masya Allah, lama dah kita tak jumpa. Lepas tu malu rasanya sebab dah berkali-kali dah WhatsApp Ustazah datang lagi surau kami. Lepas tu tak datang-datang juga, Masya Allah. Jadi Allah jumpakan kat sini. Masya Allah, terima kasih pengerusi saya. Terima kasih semua yang daripada bangsa Lembah Pantai dan sebagainya. Kita mungkin pernah berjumpa tapi dalam talian. Hari ini kita jumpa berdepan-depan. Kalau ikutkan hati, jangan cakap orang tau. Ni kita je tahu. Kalau ikutkan hati nak peluk semua orang. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tak bolehlah orang besar boleh jadi kecil. Sekali kalau semua peluk kan. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jumpa kat sini dan kita raikan lagi Ketua Muslimat Masjid Ar-Rahah Musrah, itulah dia Puan Jamilah Ali dan AJK. InsyaAllah salam ukhwafillah. Seterusnya ketua-ketua kumpulan Muafakat Muslimat Jebak Lembah Pantai. Seterusnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Syafi'i Hidayatullah, Ketua Imam yakni Naqib Masjid Ar-Rahah. Kemudian petugas-petugas Masjid Ar-Rahah, para jemputan, wakil-wakil masjid dan surau Lembah Pantai. Yang paling istimewa kepada semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Sebab sebenarnya kenapa Ustazah Zai sebut yang dimuliakan Allah, kerana anda datang dengan hati bersungguh-sungguh untuk berkumpul dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab masjid ni sangat besar dan indah, maka nampaklah macam tak penuh. Okay? Tapi kalau masjid ni kecil macam surau, confirm dah buat kemah dari kat luar. Ya, maknanya sahabat-sahabat, imarahkanlah masjid rumah Allah yang begini indah. Imarahkan khususnya pada malam-malam Ramadan, kita sedih, kita berduka seandainya banyak rumah-rumah Allah yang begitu gah, indah di atas muka bumi Allah, tetapi tidak ada yang mengimarahkan. Ya, ada banyak saf-saf solat berpuluh-puluh ke belakang, tapi hanya 1-2 saf saja yang dipenuhi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seronok kalau pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan jasad kita sudah tidak dijarak-jarakkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala cantum eratkan akan hati-hati kita insya-Allah. Jadi bukanlah untuk berkuliah sangat, sebab saya senyum tak habis dari tadi ni, masih rasa lucu dan kelakar lagi sebenarnya. Sebab lebih pukul 11 malam tadi saya WhatsApp dengan Ustazah Asma. Saya kata saya nak ke Seremban, saya ada program. Jadi beliau ada tertinggal barang hari tu dengan saya nak serahkan lah. Kan nak serahkan. Dinda ada dekat galeri pukul berapa? Pukul 3 kot baru ada. Sudah, sebab Dinda ada program di KL. Dah kita nak datang tempat dia, dia pula datang tempat kita. Begitulah kami. Jadi bila plan macam tu, Ustazah Suryani awalnya lagi dah WhatsApp Ustazah free tak hari Sabtu 10 pagi? Saya kata tak free sebab saya ada program.
Lepas tu bila Ustazah Asma mention nama Ustazah Su, saya kata tak ni program yang Ustazah Su offer kat saya hari tu. Jadi Masya Allah cantiknya tak henti lafaz syukur ni daripada malam tadi. Sebab kami duduk dalam satu grup, kami sama-sama bidang, tapi nak duduk macam ni cukup susah. Ya, ada berita-berita yang tadi itulah orang duk pandang, kami duk sembang pokok-pokok tak habis lagi. Kan sebab apa? Sebab seronok sangat. Inilah ukhuwah fillah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tak mesti kita jumpa selalu. Walaupun 2 tahun kita diuji dengan jarak-jarak jasad, kalau kita duduk dalam Raudatul Jannah kerap selalu, sama ada secara hadir ataupun dalam talian, insya-Allah fikrah kita akan sama. Apakah itu? Masih berada di atas dunia. Pagi tadi kita menyebutkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sebut syukur ya Allah, Engkau hidupkan aku setelah malam tadi Engkau matikan aku sementara. Ni Allah hidupkan kita ni duduk atas dunia, tapi minda kita melayang-layang, fokus minda kita, hati kita hanya ingat bagaimana keadaan aku di akhirat nanti, wahai Allah. Ini yang paling penting. Jadi hidup atas dunia, tapi otak kita ni, roh kita ni dah terbawa-bawa sampai berada di mana? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, di kampung akhirat. Dan di kampung akhirat itu hanya 2 sahaja destinasinya, kan? Itulah dia syurga atau neraka. Jadi orang yang mencintai Raudatul Jannah, bercinta kerana Allah semata-mata, mengharapkan keredaan Allah dalam majlis ilmu, semoga dan mudah-mudahan tidak sia-sia pertemuan yang sebenar nanti. Walaupun kita hanya jumpa sekali, tidaklah acapkan di mana, tapi kita nak jumpa sekali lagi di dalam syurga. Jadi tajuk pagi ini wanita dan syurga idaman. Sebenarnya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bukan mudah untuk kita mencapai syurga idaman. Jadi ramai di hadapan saya ni dalam 7 Ramadan, ibu-ibu yang sedang keletihan, kemengantukkan. Tahu tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kan? Ramai geling kepala, hebat, makam tinggi orang bangsa ni, Masya Allah. Sebab saya jumpa dekat mana-mana, memang ngantuk lah ustazah, letih lah ustazah. Kita pun bahasa orang Kedah kata duk cepeh je lah bila nampak orang perempuan sebut macam tu. Dalam hati kata macam hang seorang letih, kita pun sama juga letih. Tapi tak perlu kita sebutkan berulang kali, tak perlu kita rungut-rungutkan, sebab ini Ramadan. Ramadan di awal-awal kalau kita perasan dulu sahabat-sahabat muslimat, memang penganugerahan Ramadan itu sesuai dengan namanya adalah panas. Sangat panas. Tapi awal-awal Ramadan hatta sampai semalam kita bertemu dengan hujan. Walaupun hujan yang tidak memudaratkan seperti yang pernah menenggelamkan sebahagian besar daripada bumi Shah Alam, yang hampir yang dekat dengan kita. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Hujan yang menenangkan, menyejukkan walaupun kita sedang dahaga, sedang berpuasa, Masya Allah. Inilah lambang kasih sayang Allah. Kenapa diberi kebanyakan Ramadan ini panas kita rasakan? Kerana mudah-mudahan mampu Ramadan ini membakar dosa-dosa kita, yang kalau kita tidak bertaubat daripadanya, maka akan dibakarlah kamu di dalam neraka yang sebenar, wa na'udzubillah min zalik. Jadi Allah datangkan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, yang siangnya kita disuruh bersiam, menahan diri daripada lapar dahaga. Bukan itu semata, tapi Allah anugerahkan mata, kita guna tak ke jalan-jalan yang Allah redha. Allah anugerahkan telinga, tangan dan kaki. Khususnya ujian paling besar bagi seorang wanita adalah lisan kita. Mulut kita digunakan ke jalan-jalan yang mana. Asal buka je mulut, bercakap yang baik-baik. Kalau tak mampu memilih untuk bercakap yang baik, pesan Nabi SAW, pilihlah untuk diam. So 2 keadaan sahaja wahai lisan. Tiap pagi bangun pagi hari, sentiasa sebut macam tu. Sebab hati ni adalah raja pada seluruh panca indera yang ada. Kalau hati bercakap kepada lisan, harinya hanya cakap yang baik-baik. Kalau tak mampu cakap yang baik, tolong pilih untuk diam. Jadi merungut-rungut dalam kepenatan, keletihan bulan Ramadan, kita mengantuk, itu satu perkara biasa. Kerana apa sahabat-sahabat muslimat? Sebab daripada kita bersahur, sebelum sahur kita ada ibadah qiyam. Itu siang hari siyam, mudah-mudahan siyam yang diterima Allah. Malam hari qiyam yang kita bangkit semata-mata untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Memang tak cukup tidur, ya? Jadi kalau ada Ramadan ni orang kata saya tak tadarus, ustazah, tidur terus, kan? Jadi itu memang orang yang bermasalah lah. Sebab tadarus kat masjid, surau, secara dalam talian, ramai-ramai, dalam keadaan seorang dua sahaja berkongsi Al-Quran, tak ada masalah. Yang penting lidah kita digunakan untuk Al-Quran atau tidak. Di peringkat awal saya merayu kepada para muslimat yang ada, andai dalam ramai-ramai ini masih ada yang belum boleh baca Al-Quran, tolong jadikan Ramadan ini sebagai pemula, titik tolak, mencari di kalangan mungkin orang sebelah kita tu. Kita boleh bisik kat dia, saya dengar Kak baca Quran sedapnya,
Rumah akak kat mana, boleh tak ajarkan saya? Saya duk tunggu ustazah tu free tak free lagi sampai sekarang. Boleh tak akak jadi ustazah saya? Kita cari guru dalam Ramadan ini, niat sungguh-sungguh, hadza syahrul Quran. Ini bulan Al-Quran, ya Allah, aku nak mengambil keberkatan Ramadan ini untuk lisan aku ringan, mudah, fasih untuk membaca Al-Quran. Boleh ya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Baik, ini pertama. Kemudian bila ditanyakan sebab tajuk kita wanita dan syurga idaman, apa sahaja sebenarnya syukurnya kita lahir sebagai wanita. Jangan ada di kalangan kita yang mendakwa diri cintakan ilmu, berada saban hari di dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang sentiasa menghadirkan diri ke majlis ilmu, tetapi penuh lisan kita ini dengan keluh kesah. Susahlah jadi orang perempuan ni ustazah. Kenapa kuasa talak tu ada pada orang lelaki saja? Kenapa tak ada pada orang perempuan? Ini antara yang kerap sangat. Ustazah, kenapa ustazah orang lelaki boleh jatuhkan talak? Kan acik dah berapa kali suami jatuhkan talak ni? Taklah pernah langsung, kan? Padahal kita punya mulut tu bernanah dah, suami punya telinga kan? Tapi suami tak pernah lagi aku ceraikan kau dengan talak 3. Tak pernah lagi. Itu kira cukup bagus dari ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi kalau kuasa talak tu ada pada kita, agak-agak macam mana? Pagi tadi kita kejut anak ke suami kejut anak? Yang suami kejut anak duduk diam-diamlah, kerana anda adalah wanita yang paling bertuah di bumi bangsa ini. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau yang masak pun kita, yang kejut anak pun kita, yang hidang atas meja pun kita, yang tolong suapkan dia pun kita. Masya Allah. Yang sapu sampah nanti kita, yang kemas dalam sinki itu pun kita. Subhanallah, nanti lepas lagi 5 minit tidak subuh dia tidur lagi tu. Bang, jangan tidur dah dekat nak subuh dah ni. Buatlah 2 rakaat tahajud, tidur pula tu. Kita pula kejut, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kalaulah kita ini orang yang tidak betah dengan semua itu dan kuasa talak ada pada kita, berapa ramai hari ini saja sehingga jam 10 pagi yang menduda suami-suami kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni sebut ni bulan Ramadan ni. Tapi Allah maha bijaksana. Wanita selain daripada itu, kenapa ya ibu-ibu dirahmati Allah, bila kematian suami ustazah, kenapa kita ni ada iddah 4 bulan 10 hari? Kenapa ustazah kalau suami kebumikan isteri pagi hari, tak payah tumbuh rumput di kubur, tak payah tumbuh rumput di kubur, macam tu ya? Hari-hari siram kubur, siram hari-hari. Orang kata Allah sweetnya lah suami dia kan, sampai mati suami romantis. Rupanya bila ditanya sebab suami isteri dia kata apa, abang jangan kahwin lain selagi tak tumbuh rumput atau kubur, kan? Rupanya duk siram pagi petang tu supaya cepatlah tumbuh engkau wahai rumput. Tak sabar-sabar ni. Maknanya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita banyak tersilap. Sebab di dalam rahimnya seorang wanita berkemungkinan ada benih sang suami yang kita cinta, ia halal perhubungan antara suami dan isteri di sisi Allah, dan bakal melahirkan subhanallah seorang khalifah di atas muka bumi Allah yang akan melangsungkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangga-banggakan. Subhanallah, yang akan bertemu dan akan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat sampai masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi kenapa kita nak komplain apa yang telah Allah tetapkan kepada kita? Syukur yang setinggi-tingginya kerana kita dipilih oleh Allah hidup pada wanita yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita zaman jahiliyah, kalau kita baca sirah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, hanya wanita seperti Khadijah Khuwailid yang Masya Allah, kalau bahasa kita sekarang ni, dihantar ke sekolah oleh ayahnya, diberikan ilmu bisnes, sebab tu boleh jadi businesswoman yang hebat. Tetapi dalam keadaan dihantar ke sekolah, mengikut kehidupan yang moden pada ketika itu, Khadijah tidak pernah tersilap langkah. Bahkan Khadijah pernah menjadi seorang balu, pernah menjadi seorang janda. Khadijah sahabat-sahabat muslimat dikahwini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk penenang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah komplain hartanya habis kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jawab dulu ramai nak menjawab ni sebenarnya dalam hati tu, saya pun habis harta kerana suami kat ustazah. Tapi dah senang dia tinggalkan kita. Khadijah tak tinggalnya, Muhammad tak tinggal Khadijah. Jangan jawab dulu, sabar. Okay, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab kita dengan wanita-wanita dulu sama je sebenarnya. Cuma bila mereka kenal Tuhan mereka sebagai Allah itu adalah Tuhan mereka,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sebagai utusan Allah yang memimpin kita, menunjukkan langkah-langkah yang benar kepada kita. Kenapa kena ikut Muhammad? Muhammad bukan datang head pun. Ramai orang yang menempelak. Kenapa ikut Muhammad? Muhammad tu lelaki, kita orang perempuan, sepatutnya mesti ada seorang pemimpin seperti Muhammad. Kenapa Allah tak lantik Nabi di kalangan wanita? Tak habis-habis. Dari dulu sampai sekarang kita komplain tak habis-habis. Subhanallah, walaupun Muhammad itu seorang lelaki, tengok bagaimana hubungannya dengan para isterinya. Lihat bagaimana hubungan dengan putri-putri kesayangannya. Masya Allah. Jadi apabila kita lihat sirah seperti ini, hatta datang hit seorang wanita, siapa yang mengajarkan kepada mereka? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ilmu, dalam urusan perkara-perkara yang Allah suruh kita sampaikan, jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa segan, jangan pernah ada rasa gentar, sebab yang sedang kita sampaikan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas termaktub dalam Al-Quran, yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa dalam keduanya rujuk kepada ijma' dan qiyas. Hari ini para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kenapa sahabat-sahabat kita sibuk mencari-cari dalam handphone kita perkara-perkara yang belum sahih lagi? Quran jelas sahih. Kita baca berita-berita dalam handphone kita berulang kali benda yang belum sahih. Tapi kita tak lagi membaca Quran yang sudah jelas sahih di dalam Al-Quran. Tak melalui apa-apa perantara kecuali kesucian malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ditambah walau satu titik pun. Hari ini kita berulang baca. 7 hari dah ada orang khatam Al-Quran 30 juzuk. Tapi apa yang kita dapat daripada Al-Quran, sahabat-sahabat? Jadi tolong jangan hanya mengaji, tetapi dengan mengkaji Al-Quran. Tolong tadabbur Al-Quran. Tahniah Masjid Ar-Raha, saya masuk je kereta dalam kawasan ni, saya nampak tadarus dan tadabbur Al-Quran. Masya Allah, pakar-pakar Al-Quran dibariskan di bawah gambar tersebut. Subhanallah. Jadi penduduk sekitar kalau tak mencari, sengajalah kita mencari alasan. Jangan beralasan sebab dia datang berhampiran dengan kita, sahabat-sahabat. Orang yang selalu beralasan inilah yang sebenarnya sedang bermalas-malasan dalam agamanya, tetapi dia tak mengaku. Maka hari ini wanita, macam mana kita nak tinggikan darjat kita di atas muka bumi Allah ini? Bukan dengan selfie yang paling banyak, bukan dengan followers yang paling ramai, bukan dengan media sosial kita ditambah satu-satu. Tak hadam lagi bab IG, dah keluar pula TikTok. Tak hadam lagi TikTok, dah keluar pula yang lain. Ustazah ada IG? Ada, tapi sahabat ustazah yang uruskan. Ustazah ada TikTok? Ada, tapi sahabat ustazah yang uruskan. Ustazah tak berhenti nak buka pun tak tahu. Tu jujur, sami'na wa ata'na. Tahu apa? Tahu Facebook je, itu je lah. Golongan mokcik-mokcik macam Ustazah Zai ni, tahu Facebook je lah, kok lain tak tahu. Jadi sahabat-sahabat, kenapa? Sebab kita tak mahu menjadikan wanita-wanita di dalamnya itu sebagai satu idola yang salah buat kita. Kita ada sudah wanita-wanita syurga yang confirm disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinantikan oleh syurga. Itu maksud wanita-wanita dambaan syurga. Kita ni belum tentu lagi syurga. Sebaris di hadapan ini belum tentu lagi syurga, walaupun lisannya selalu berbicara tentang syurga. Tapi tanyakan, kenapa wanita jahiliah pada zaman itu sangat sukar ketika diceritakan dalam Al-Quran seorang lelaki, suami, bila isterinya dikabarkan mengandung dan keluarkan anak seorang perempuan, maka akan hitamlah wajah mereka. Akan malu, akan marah. Bahkan kalau anak lelaki yang keluar, mereka akan julang anak lelaki mengelilingi kota Mekah, berbangga bahawa isterinya sedang melahirkan anak lelaki. Hatta ada versi cerita mengatakan seorang wanita begitu hina dipandang. Bila dah tiba waktu nak bersalin, digalikan lubang, sahabat-sahabat. Kita sibuk dicarikan hospital mana yang paling selesa untuk isteri kita. Tetapi mereka menggalikan lubang untuk isteri yang bakal bersalin. Untuk apa? Minta maaf sebut. Bila keluar yang namanya anak itu adalah perempuan, mereka memilih sama ada untuk ditanam, dibenamkan hidup-hidup, ataupun mereka diletakkan di tempat yang paling hina. Tetapi kalau anak lelaki, mereka julang, mereka sanjung. Jadi apa lagi yang kita nak nafikan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita disuruh untuk banyakkan berselawat, akui di lisan kita, sahabat-sahabat musliman, berapa kali kita berselawat sehari semalam? Banyak tak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam pada kita merungut-rungut, dalam kita berkeluh kesah, dalam kita tak puas hati itu dan ini. Tanyakan pada diri kita, aku dah selawat berapa kali hari ini?
Sebab kita yang sepatutnya lebih banyak selawat kepada Rasulullah berbanding orang lelaki sebenarnya. Kerana tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hinalah kita. Ini yang kadang-kadang dulu saya di peringkat sekolah ada orang perempuan tanya Ustazah, Ustazah betul ke orang haid ni tak boleh masak, tak boleh dekat pada suami? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan persetubuhan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa tak boleh masak? Kenapa tak boleh pegang tangan dengan suami? Kerana wanita jahiliah saat didatangi haid, kelihatan bagi mereka ini sangat hina, sangat jijik dan sangat kotor. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jawapan lagi, apa bezanya kita dengan wanita jahiliah? Kalau kita komplain 4 bulan 10 hari untuk memastikan rongga rahim kita ni memang kosong daripada benih orang lelaki lain. Subhanallah. Tetapi orang zaman jahiliah sehingga sampai setahun disuruh duduk di dalam rumahnya, bahkan yang lebih dahsyat disuruh keluar, dihina dan dicampakkan bangkai anjing kepada mereka. Kenapa sampai begitu hina? Sebab suamimu mati dah, keluarmu daripada rumah ni. Kalau dia seorang wanita yang kaya, dia ambil segala hartanya, tidak ada hak pun untuk seorang perempuan. Maha suci Allah, maha kayanya Allah melindungi para wanita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi datangnya agama Islam ini sebenarnya adalah untuk mengangkat, meninggikan darjat wanita. Sehingga bila Nabi SAW mengucapkan, bila ditanya siapa yang paling perlu dihormati dulu, ayah ke ibu? Berapa kali sebut tentang ibu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Kan? 3 kali lah Ustazah dah tunjuk tangan 3 ni. Kalau tak jawab 3 tu maknanya tak pandai depan. Okay? Jadi 3 kali. Kenapa 3 kali berbanding hebat seorang ayah, seorang lelaki? Kan siapa yang mengandungkan? Ibu atau ayah? Siapa yang menyusukan? Siapa yang membesarkan? Ya ke? Masya Allah, tak ngaku lagi sahabat-sahabat muslimat. Sebab tu bila Ustazah sebut, nanti suami akan jawab dari belakang, siapa yang buat Ustazah? Macam tu jawapan. Jadi kita jangan act sangatlah orang perempuan. Sebab apa? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kerja sama. Jadi bila perkara ini kita fahami sungguh-sungguh, sahabat-sahabat, syukur lahir sebagai wanita-wanita Islam hari ini. Tetapi Islam tak pernah menghina kita. Yang menghina dirinya sendiri adalah orang mengaku Islam tetapi tidak hidup dengan cara Islam. Ramai hari ini majlis-majlis ilmu seperti ini penuh dengan para muslimat. Sampai saya ingat lagi ayahanda, tuan guru kita, Dr. Ruslan Muhammad. Saya kalau forum dengan beliau, Ustazah Asma, Masya Allah, dia kata apa? Ustazah, hebat orang perempuan ya. Kenapa Ustaz? Pagi kuliah lepas subuh, orang perempuan ada. Saya datang masjid 9, 9.30, kuliah muslimat lagi. Nanti pukul 3 petang, muslimat lagi. Kuliah maghrib, muslimat lagi. Adalah orang lagi sikit kat ujung tu lah. Tu pun malu-malu je duduk, dia kata kan. Maknanya dia orang ni tak buat kerja ke kat rumah? Saya kata, alamak, apa sebenarnya mesej nak sampaikan ni? Majlis ilmu sentiasa, termasuklah kuliah dalam talian. Macam mana kami bertiga ni boleh jadi makin rapat? Bila sembang ni, kenal tak si Bolan? Kenal Ustazah, selalu ada dalam kuliah saja. Nanti Ustazah Asma, kenal tu yang duduk dekat Penang tu kan? Kenal? Nanti bila masa dia pun ni masak, layan suami. Semua live kuliah para asatizah ada. Maknanya sentiasa mendengar ilmu. Jadi orang belajar agama terlalu ramai, tapi berapa ramai orang yang beramal akan agama? Muhasabah diri sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang menjadikan agama sebagai cara hidup kita. Sebab itu bila sebut sahaja udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Kita berpakaian hari ini, kita kata menutup aurat, tetapi siapa kita bila sengaja membuka-buka? Membuka macam mana tu Ustazah? Perhatikan media sosial kita. Kalau dah memang ada kedut, ibu-ibu dirahmati Allah, itu kemuliaan daripada Allah. Kan tak perlu dah kot rasanya nak difilter-filterkan lagi. Sekian dimaklumkan. Ya sahabat-sahabat. Orang muda-muda, Ustazah Suryani sebut dah tadi. Kan kita ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Cantik dah ciptaan kita, semua cantik. Orang muda cantik, budak-budak cantik, orang tua cantik, semua cantik. Tapi yang merasa bila duduk depan cermin rasa tak cantik tu kerana apa? Kita lebih jahiliah daripada wanita jahiliah. Saya pernah terbaca wanita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dalam satu buku yang saya terlupa Ustazah Suryani. Dia kata apa? Kalau wanita zaman jahiliah dihidupkan pada zaman moden ini, mereka tengok cara wanita sekarang bersolek, bertabarruj, mereka mengatakan Masya Allah, orang ini jauh lebih jahiliah daripada mereka lagi. Sebab cara mereka berhias dulu tak seteruk kita hari ini.
Allahu Akbar, kita kata kita menutup aurat cantik, tapi yang katanya Nabi SAW berpakaian tapi bertelanjang. Kita kata sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita mendatangi rumah-rumah Allah untuk mencari keredaan Allah, tetapi apa yang kita lakukan adalah mengundang murkanya Allah. Saya minta maaf kepada seluruh muslimat yang hadir pada hari ini, bukan untuk menafikan apa sahaja yang telah kita lakukan ini adalah kebaikan, tapi jom kita sama-sama perbetulkan hati. Kerana kita rasa kita berilmu sungguh-sungguh, tapi kita tak beramal dengan ilmu kita, kita lebih jahiliah daripada mereka. Jadi bagaimana kita nak membezakan, bukan daripada segi akal penampilannya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi bagaimana kita mengamalkan apa yang kita dapat. Jadi semoga pada hari ini berkat Al-Quran bukan sahaja ditadarus tapi ditadabbur, leburlah segala takabur kita. Berkat daripada Al-Quran kita mengenal syurga-syurga idaman. Jangan hanya sebut di lisan anak-anak kita, sahabat-sahabat, siapa puasa masuk syurga, tapi tak cerita pun syurga itu macam mana. Sebab bagi mereka, kalau kita tak menceritakan syurga seperti mana Quran menceritakan, mereka akan nampak rumah siapa paling besar dekat bangsa ni. Inilah syurga bagi aku. Selagi aku tak dapat rumah macam ni, maknanya aku tak masuklah lagi dalam syurga. Jadi mereka sanggup merompak, sanggup menipu, na'udzubillah min zalik, untuk mendapatkan syurga-syurga dunia mereka. Tapi kenapa wanita seperti Fatimah hanya dihitung dengan beberapa kali sahaja? Itulah wanita solehah yang tidak dipandang dan tidak memandang. Setiap kali sebut perkataan ini menggigil tubuh saya, kerana hari ini berapa banyak kamera yang mempancarkan muka kita ke mana-mana seluruh dunia. Betul kan ibu-ibu? Kerana kita sudah hidup pada zamannya. Tapi pastikan handphone yang berada di tangan kita ni, asal kita guna untuk kebaikan, asal kita guna mendekatkan kita dengan Allah, asal kita guna sahabat-sahabat insya-Allah mengundang redanya Allah. Jadi kita berbicara dan kita terus amal. Jangan kita berbicara tetapi kita tak beramal akannya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tadabbur Al-Quran juga membezakan kita dengan wanita zaman jahiliah, kerana inilah tanda iman kita semakin subur dan inilah persiapan kita untuk masuk ke alam kubur. Selalu saya sebut di lisan saya, sebab tidak ada lagi bicara yang mengatasi segala bicara yang indah kecuali kalamullah dalam Al-Quran. Jadi cukup untuk seketika ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Sebab yang hadir pada hari ini Masya Allah adalah para wakil-wakil muslimat di mana-mana. Tolong menulis dalam Facebook anda, dalam grup WhatsApp anda. Ketahuilah bahawa Raudatul Jannah ini tujuannya adalah untuk kita merebut syurga idaman. Bukan hanya dilafazkan, sebab ada dalam satu nasyid sahabat-sahabat dirahmati Allah, berjuang itu pahit kerana syurga itu manis. Daripada zaman sekolah kita dengar, berjuang itu pahit kerana syurga itu manis. So nak rebut manisnya syurga, biasa saja di atas dunia kita melalui berbagai yang pahit. Jadikan ilmu sebagai satu suplemen, sebagai satu rawatan hati kita. InsyaAllah apa pahit perit yang kita lalui atas dunia, kita ada cara bagaimana untuk merintis jalan-jalan ke syurga Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zahir untuk pesanan pertama. Masya Allah, kalau kita lihat Ustaz Zahir, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah angkatkan darjat wanita adalah sejak adanya golongan Islam itu sendiri. Jadi Ustazah, untuk pusingan yang pertama ni, kalau kita lihat sebenarnya ramai wanita menghubung nak cari pahala. Tapi kebanyakan hari ini ramai golongan wanita yang bekerjaya kan. Bila bekerjaya, bayangkan kita tidur lambat dengan jaga anak lagi, dan lagi bulan puasa kita nak siapkan sahur, kemudian kita bekerja-kerja nak pergi kerja, kemudian balik dengan letih lagi, nak layan suami lagi, anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita terlalu sibuk dengan kerjaya kita, kalau kita lihat hari ini ramai yang bisnes woman, dia Ustazah bekerja-kerja nak cari sale sana, sale sini dan sebagainya. Kadang-kadang Ustazah, pahala yang Allah sediakan itu kita tak dapat nak raih. Sebab apa? Disebabkan kesibukan kita ini Ustazah ya. Ya Allah, kadang-kadang kita lihat anak-anak terlambat, suami pun kita tak layan, kemudian dengan rumah tangga. Ini realiti yang berlaku. Sebab sejak PKP banyak rumah tangga berpecah belah. Dan ramai ni kalau kita tengok Masya Allah, banyak makin ganas lah bagi rumah tangga dan sebagainya. Jadi Ustazah, bagaimana golongan wanita ni walaupun sibuk bekerja, tapi keperluan dia Ustazah nak bantu suami dan sebagainya, bagaimana dia nak rebut juga pahala, nak dapat pahala seperti Ustazah bagi tahu tadi, walaupun sibuk tapi nak dapat juga pahala
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana lagi kuat mic ni ke mic tu? Macam yang tu dia. Yang tu okey. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah. Ni belum mula lagi ya. Ustazah Zai dia dah kupas semua. Dia dah ambil semua idea saya. Lepas tu bila Ustazah Zai tutup dengan nasyid, saya sudah kalah. Saya memang tak boleh nasyid. Suara memang tak ada. Ceramah je boleh. Subhanallah, memang lari habislah kalau saya nasyid. Semua penyanyi akan tutup. Subhanallah, Ustazah Su, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Sebelum tu, maksudnya saya tak mula lagi ni. Saya rasa macam kagum sangat bila MC sebut tadi bahawasanya ada yang daripada pukul 8. Siapa daripada pukul 8 kat tangan? Angkat daripada pukul 8. Tak ada kerja lain ke ni? Pukul 8 dah datang ni. Kita ceramah lah 10.30, pukul 8 dah datang. Siapa datang pukul 8.30? Okey. Siapa datang pukul 9? Masya Allah. Sekarang pukul 11. Kalau pukul 8, 9, 10, 3 jam dah. Tak apa. Subhanallah. Penat tak duduk lama? Tak penat? Subhanallah. Ginilah, mungkin ada yang penat kan? Mungkin ada yang penat. Sebelum saya mula, boleh tak nak jemput berdiri sekejap? Mari kita berdiri untuk Allah. Sekarang kita duduk untuk Allah kan? Sekarang berdiri kerana Allah. Alhamdulillah. Saya dengar Alhamdulillah dapatlah berdiri. Oi, sedap sekejap. Rasa tak sedap sekejap? Rasa lega je. Okey, dia nak jatuh, pegang-pegang orang sebelah sebab lama berdiri. Dia bukan sesemut, dah kerengga, dah macam-macam dah. Okey, subhanallah. Tak apa, yang tak larat berdiri boleh je duduk, berlunjur kejap, urut-urut sikit. Okey, sedap kan? Saya duduk setengah jam tu pun saya dah rasa. Tu saya kata memang macam Ustazah Zai sebut, wanita-wanita hebat boleh duduk 2 jam, 3 jam. Masya Allah. Agak-agak orang lelaki dia boleh berapa lama duduk? Tanya orang belakang. Saya rasa orang lelaki kadang setengah jam je. Dia boleh duduk, lepas tu dia dah bangun cari tiang, lepas tu dah cari udara luar, lepas tu masuk balik. Tak sudah lagi ustaz ni. Dia pun beralih tiang. Tuan-puan tidak ada tuan. Adalah tuan-puan muslimin muslimat. Okey, sekarang ada tangan dua-dua. Okey, angkat tinggi-tinggi, angkat. Okey, buka tutup, buka tutup. Okey, buat senaman sikit, buka tutup. Kalau rasa takut aurat terlihat, rendahkanlah tangan tu kan. Beria sungguh kan, macam nak petik buah. Okey, sekarang ke depan, ke depan. Buat tegang ke depan. Okey, buka tutup, tegangkan. Buka tutup. Subhanallah, Allahu akbar. Jangan ni kalau pegang telefon letak Ustaz, sebab ada aktiviti lain yang memerlukan dua-dua tangan. Okey, lepas tu ke bawah pula, ke bawah. Okey, pegang buka tutup lagi. Biar rasakan pergerakan tu. Sedap kan? Okey, dua-dua ke kanan, dua-dua ke kanan, tangan dua-dua ke kanan, ke kanan. Dah confuse dah kanan. Ya Allah, ini ya kesan ceramah lama-lama, duduk lama-lama dia dah confuse kiri kanan. Subhanallah. Betul. Okey, dah alang-alang ke kanan tu, urut sikit orang sebelah. Urut bahu dia. Oi sedap. Sekarang boleh minta dengan orang sebelah nak bahagian mana urut. Okey, minta sekarang nak bahagian mana? Nak bahagian pinggang. Okey, turun ke pinggang sikit, turun ke pinggang. Oi, sedapnya. Tahu pun sedap. Okey. Sekarang pusing sebelah kiri pula. Sambil zikir, ya salam. Sebut, ya salam. Ya salam. Ya salam. Okey, urut ya salam. Okey. Pinggang tu jangan komplain ya, dia berapa lipat. Okey, pusing depan. Tangan sendiri, urut leher sendiri, urut. Okey, pusing-pusingkan sikit. Sian, muslimat letih. Urut leher, urut bahu sendiri. Sambil zikir, nama Allah ya salam.
Membawa maksud Allah yang maha memberi kesejahteraan, memberi kesihatan. Okey, pegang, wajib pegang semua bahu dan leher masing-masing. Macam mana tu? Dah confused, dia bersilang. Macam ni je lah urut. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Okey, sekarang cakap dengan orang kiri dan kanan. Saya doakan kamu sihat walafiat. Okey, sekarang cakap balik rumah. Jangan lupa urutlah suami tu. Kan sedap ngurut kan? Ya, jangan sedih. Nanti kita doakan dapat suami. Okey, sila duduk. Okey. Subhanallah, lega sekejap kan? Sebab saya kan bila tengok muslimat sedang mujahadah berjuang dengan duduk lengah tu, saya memahami pernah duduk lama-lama dalam majlis ilmu. Kita nak bangun tak tergamak, tapi dah sesemuk, dah kerengga, dah semua dah. Lepas tu rasa nak hormat guru, nak hormat majlis ilmu kan? Macam-macam lah, jadi kita memahami. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan semua boleh kembali sedikit tenaga. Dan kita insyaAllah tak lama lah ni, belum pukul 12 settle lah semua insyaAllah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini baru nak mula ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangat muslimat. Inilah ciri-ciri bidadari syurgawi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, amin. Sebab salam itu adalah doa daripada nama Allah ya salam. Salam itu adalah syiar Islam. Salam adalah satu doa. Nabi bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Jadi bila saya mendoakan Assalamualaikum, salam sejahtera di atas kalian. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kalian. Wabarakatuh, barakah Allah ke atas kalian. Lalu semua muslimat balas balik. Masya Allah, itu adalah sifat orang mukmin dan sifat ahli syurga yang saling memberi salam. Sebab itu disebut dalam firman Allah, Salamun alaikum bima sabartum. Bila ahli syurga masuk ke dalam syurga, diberikan salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Orang-orang yang sabar berada di majlis ilmu, sabar bangun awal pagi masak, sabar sediakan waktu berbuka, sabar dengan suami yang manja. Oh betul. Ustazah, tambah lagi Ustazah. Bukan manja, malas. Ya, suami orang lain bukan suami kita. Masya Allah. Ya, ada yang diuji dengan suami yang malas, berat tulang nak bantu. Kan, masuk pukul 5 tu macam lembek lebih daripada perempuan bersalin. Kan, nak baring je, nak tunggu waktu berbuka. Banyak ujian. Dan semua yang hadir di sini adalah orang yang sedang mengumpul-ngumpul pahala sabar. Sebab itu Syahrul Ramadan juga diberikan nama Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Dan saya percaya orang yang paling banyak mengumpul pahala sabar di bulan Ramadan yang dinamakan Syahrul Sabr. Dan salah satu pintu syurga Allah diberi nama Babus Sabr, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Boleh jadi di bulan Ramadan ini bukan pahala solat yang membukakan pintu syurga. Sebab Nabi bersabda, Iza ja'a Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu neraka. Wa susilati syayatin, dibelenggu syaitan. Pada setiap malam Ramadan, Allah memilih di kalangan hambanya siapa nak jadi ahli syurganya. Dan pada setiap malam Ramadan, Allah akan memadam nama-nama ahli neraka. Allahu Akbar. 8 pintu syurga yang disebut di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih,
sesungguhnya syurga Allah itu mempunyai 8 pintu. Dan menurut hadis yang sahih yang lain, ijma' ulama menyebut 4 pintu yang diyakini dan 4 lagi pintu syurga itu ada perbahasan ulama kerana tidak disebut dalam hadis yang sahih secara jelas. Namun salah satu pintu adalah pintu sabar, babu sabar. Saya nak tanya muslimat di sini, siapa yang sekarang ni dia sedang sabar? Sekarang ni, saat ni sedang sabar. Angkat tangan. Angkat. Subhanallah. Subhanallah, semua sedang sabar. Kadang-kadang pada satu saat sedang menghimpun banyak sebab-sebab untuk sabar. Ada yang di kalangan kita ni nampak biasa je, tapi sedang dalam ujian, suami menyakiti, suami khianat, suami melakukan perbuatan yang membuatkan hati kita remuk, redam, hancur lebur. Tapi gagahkan diri hadir majlis ilmu, mencari penawar. Ada di kalangan kita yang hadir sama-sama di alam maya ataupun di sini, sedang dalam ujian sakit, dalam ujian berjuang menghadapi musibah sakit, berjuang menghadapi ujian daripada anak-anak, ujian daripada jiran tetangga, adik-beradik, jiran kesempitan hidup, pelbagai ujian yang sedang berkumpul pada satu saat. Lalu Allah datangkan satu bulan yang namanya Ramadan, juga diberi nama Syahrul Sabr. Maka orang-orang yang sabar sedang berbahagia dan bergembira bila datang pada bulan ini. Kerana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala sabar itu tanpa dihisap. Kalau pahala puasa sekian, pahala salat sekian, pahala sedekah sekian, tapi pahala sabar malaikat tak boleh nak catat berapa jumlah. Ada orang sekarang ini, muslimat kita ni, diuji 20 tahun. Masih lagi berterusan dalam ujian tersebut. Ada 5 tahun, ada 1 tahun, ada berapa bulan. Muslimat, kita tidak tahu, boleh jadi di akhirat kelak kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih di atas ujian ini. Ya Allah, terima kasih kerana mengujiku ujian tersebut. Rupanya inilah jalan menuju ke syurga. Tapi dulu aku banyak merungut. Aku banyak ungkit-ungkit. Jika tidak, mungkin lebih banyak pahalanya, ya Allah. Ya Allah, rupanya ujian daripada anak yang tidak menghormatiku, anak yang menyakiti hatiku ini, rupanya itulah pahala yang boleh aku harapkan untuk masuk syurga-Mu. Jika aku tahu, ya Allah, nescaya aku memilih sabar dan terus berdoa untuk anakku itu. Walaupun dia mula meninggalkanku, mula tidak mengendahkanku dan sebagainya. Dan disebut ini dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, manusia antaranya berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya jika aku tahu besarnya pahala sabar, maka aku meminta, maksudnya meminta untuk dikembalikan ke dunia, lalu diberikan ujian yang berat, sehingga kan dia sebut apa? Sehingga kan siap-siaplah kulitku hidup-hidup saat di dunia. Kerana mereka mula cemburu melihat orang yang ketika hidupnya memilih untuk tetap sabar, untuk tetap redha, untuk tetap bangkit. Betapa mereka itu di kalangan orang-orang antara yang pertama akan masuk ke syurga. Antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Jadi wahai para wanita yang sedang diuji dengan apa jua ujian. Dan soalan daripada moderator Ustazah Suryani. Ustazah Suryani bertanya tentang apa? Bagaimana wanita kita nak kuat? Dalam keadaan kesibukan cari nafkah, bekerja, banyak urusan-urusan rumah tangga. Kadang-kadang kita sebut, kita je duk jaga hati orang, orang tak jaga hati kita. Kita cuba buat yang terbaik untuk keluarga, tetapi kenapa kita tak dapat perkara yang sama? Kenapa suami tak buat yang terbaik untuk kita? Kita dah korbankan segala-galanya untuk anak-anak. Kenapa anak-anak susah nak berkorban untuk kita? Selalu soalan itu menjadi belenggu bagi seorang wanita. Tetapi kalau kita faham Allah sedang simpan segala balasan itu di syurga kelak, di akhirat kelak. Kerana tidak ada yang mampu membalas walaupun dengan setitik susu yang pernah kita beri kepada anak-anak. Sesaat, seminit kita mengandung dengan susah payah.
Sakit kita meneran tu, contraction tu, yang kita lalui ketika nak melahirkan anak tu, tidak akan mampu dibalas dengan apa jua pengorbanan dan ucapan terima kasih daripada anak dan suami. Kerana semua kesakitan yang Allah berikan kepada wanita, tidak diberikan kepada lelaki. Mengandung, melahirkan, menyusu dengan penat, hanya Allah yang mampu membalasnya, bukan manusia. Sebab itu jangan berlama kecewa bila kita tidak dihargai oleh manusia. Kerana manusia penghargaannya hanya di dunia. Tetapi penghargaan daripada Allah sampai ke mahsyar, sampai di alam barzah, sampai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, muslimat sekalian. Mohon maaf ya, saya tak sebut salutation pihak masjid. Tapi sebenarnya saya nak alukan murabbi saya, guru saya, Ustazah Muzayanah. Masya Allah, Ustazah Muzayanah adalah lambang wanita yang penuh sabar, yang sangat positif, yang sangat kuat. Boleh ya saya sebut Ustazah? Saya suka selalu jadikan Ustazah ikon. Ikon dari sudut apa? Anak dia apa puji-puji ni? Tak ada. Ramai yang tidak tahu Ustazah sangat positif dan tenang dan kuat. Umpama seperti ada dari sudut persamaan tu dengan ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bukan saya kata Ustazah Muzayanah sama, tetapi ada berkongsi satu perkara yang menyamai ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Ibunda kita isteri kepada lelaki yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernikah daripada zaman kanak-kanak sampai sempat remaja. Kehilangan suami ketika umurnya 19 tahun. Janda yang sangat muda. Sudah tentu ibunda kita sangat menginginkan mengandung dan melahirkan anak. Ingin ada zuriat bersama suami tercinta. Dan akhirnya ibunda kita Sayyidatina Khadijah aku dan redha dengan ketetapan Allah. Dan mewakafkan dirinya untuk jalan dakwah dan ilmu. Saya percaya ramai wanita yang diuji tidak ada anak dalam rumah tangga. Masih berusaha. Masih lagi dirudung dengan kekecewaan, kesedihan. Tidak pernah berhenti lagi mengharap. Ya, kita tidak boleh berputus asa. Tetapi mengharap dengan yakin, dengan gembira, dengan bahagia. Tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Sebab itu Ustazah Muzayanah mewakafkan dirinya untuk ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita rasa Ustazah bercakap macam cara didik anak apa semua seperti mana Ustazah ada pengalaman. Kerana anak Ustazah sebenarnya tidak terjumlah terlalu ramai. Anak murid, anak buah ramai yang menyayangi dia. Anak tekak, anak kunci kereta tak tahu berapa, anak kunci rumah, anak kunci bilik macam-macam. Muslimat sekalian, sebenarnya para wanita-wanita yang disebut sebagai ahli syurga adalah contoh yang terbaik bagi kita. Bukan saya contoh yang terbaik. Kalau anda kenal saya, kalau anak saya rakam video saya kat rumah, tak ada orang nak jemput ceramah. Oh, Chan ni rupanya suara Ustazah kat rumah. Oh, Chan ni cara dia cakap dengan suami dia. Oh, tak ada orang nak jemput ceramah. Tak layak nak cakap berkenaan tajuk isi solehah. Tak layak nak bercakap ibu misali. Tapi anak saya tak pernah rakam lah. Kalau rakam viral, itulah hakikatnya. Allah tutup aib kita. Tetapi satu hari Nabi SAW buat garisan di atas tanah. 4 garisan. Sahabat bertanya, apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Rasul kata, 4 garisan ini mewakili 4 penghulu wanita syurga. Ibunda kita Maryam, seorang wanita ibu tunggal. Bahkan tak pernah bernikah, tak pernah ada suami. Tak pernah merasai nikmat ada seorang suami. Maka berbahagialah kepada wanita-wanita yang umur dah 40-50. Masih belum ada suami. Kalian sedang meniti jalan seorang wanita yang bernama ibunda kita Maryam, salah seorang daripada pemimpin dan penghulu wanita di syurga. Saya jumpa ramai wanita yang anak dara tua sampai 50-60 bahagia, ceria. Subhanallah. Kerana dia tahu apa tujuan dia diciptakan oleh Allah. Apa tujuan dia diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan kamu. Soalannya kalau bukan sebab ni, kamu tidak diciptakan. Allah menggunakan perkataan manafiyah. Allah nafi dulu. Bukan Allah sebut tujuan diciptakan kamu adalah untuk ini, tidak. Tetapi Allah menguatkan dengan perkataan nafiyah dulu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun. Melainkan kamu memperhambakan diri kepadaku. Tapi ramai wanita tidak sedar hakikat ini. Dia jadi hamba emosi. Jadi hamba suami.
hamba anak, hamba kepada hiburan, hamba kepada solekan, hamba kepada fashion, hamba kepada beli belah, hamba kepada dekor-dekor. Hari-hari duk dekor rumah. Bukan salah. Tapi jika terlalu banyak masa yang diperuntukkan untuk dekor-dekor, tak habis-habis ubah pokok kan situ. Lepas tu penat, mulai tak bangun. Zikir sisa-sisa waktu saja. Celah-celah waktu saja. Istighfar pun. Ada hari dapat istiqamah, ada hari tidak. Sebab itu saya selalu pegang kepada prinsip. Saya tak suka kalau saya nak, saya sebut macam ni kan, saya sebut. Memang seronok muslimat kalau kita boleh sebut macam ni Ustazah. Kan kalau kita sebut. Tak apa, dah banyak pahala. Pahala lipat kain banyak, pahala jemur kain banyak, pahala masak banyak, pahala banyak dah pahala muslimat. Sesungguhnya pahala, kan dulu kan saya viral. Sesungguhnya rumah tangga itu gudang pahala bagi wanita. Kan viral kan video tu. Masya Allah. Tetapi muslimat sekalian, wajib kita ada waktu yang istimewa yang kita khususkan untuk Allah. Selain daripada waktu yang wajib. Solat 5 waktu itu kewajiban. Tetapi waktu yang kita peruntukkan itu kecintaan kita kepada Allah. Maksudnya jangan selesa muslimat dengan kita sebut sebab kita penat, kita tak sempat, kita sibuk. Jadi itu yang tersengguk-sengguk. Solat tarawih pun tersengguk-sengguk, penat. Kita mesti ada me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni dah padam. Hilang. Okey, dia orang susah hati, saya pun susah hati. Sebab macam ada masalah Line ke apa? Okey. Oh, bateri habis. Jadi boleh ya? Oh, boleh juga walaupun habis ya. Hebatlah. Kita kena tahu kamera apa dia guna ya. Okey, muslimat sekalian, masya-Allah. Jadi dia bagi power bank. Okey. Nak ambil power bank sendiri. Dia pun ada power bank. Okey, masya-Allah, nanti bagi selesai. Allahu akbar. Okey, soalannya bagi wanita bekerja. Saya nak tanya, siapa wanita bekerja sekarang angkat tangan? Siapa wanita yang bekerja angkat tangan? Oh, ramai yang tak buat apa-apa duduk diam, duduk saja. Semua wajib angkat tangan. Angkat tangan semua, angkat tangan. Sedar diri sikit. Siapa wanita yang selalu bekerja angkat tangan? Ada lagi yang tak angkat, dia tak sedar diri. Semua angkat, wajib. Akak, semua angkat. Tu, angkat. Ada dah confused. Angkat semua. Ya. Okey, jatuhkan tangan. Sebab memang nak kena bagi faham. Kalau tak dia balik, dia tak faham. Tidak ada wanita yang tidak bekerja. Semua wanita bekerja. Masya Allah. Janganlah kalau orang tanya kerja tak. Tak kerja. Suri rumah je. Dah suri rumah, duduk saya saja ke? Dalam bahasa Arab, suri rumah, bahasa Arab dia panggil suri rumah Rabbatul Bait. Sebut semua, Rabbatul Bait. Maksud dia adalah pengurus rumah tangga. Jawatan suri rumah tu pengurus. Kalau orang tanya kerja apa? Pengurus. Mak Saleh panggil housewife. Maksud dia isteri rumah. Amboi. Ingat jadi isteri je kat rumah tu. Benda lain tak buat. Semua buat. Menteri Kewangan Perempuan, Menteri Kebersihan Perempuan, Menteri Pendidikan Perempuan, Menteri Pelancongan. Nak pergi jalan mana-mana orang perempuan fikir. Menteri Perhubungan, hubungkan kalau anak-anak bergaduh kan. Menteri Pendidikan. Menteri apa lagi? Pertahanan, betul. Menjaga pertahanan. Bukan perempuan malam-malam pergi cek 2-3 kali pintu apa semua kan. Lagi menteri apa lagi? Perpaduan kan. Menteri Kesihatan, ya. Kan kalau demam apa semua kan. Yang jaga banyak sangatlah jawatan. Memang gila jawatan. Semua ambil. Suami Perdana Menteri kan. Masya Allah. Muslimat. Bahasa Malaysia sebut suri rumah. Tapi saya kira bahasa Arab paling tepat. Rabbatul Bait. Coba baca ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, perkataan yang sama. Apa maksudnya?
segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maksud ilah adalah sembahan. Rabb, kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir dan kebanyakan tafsir, mendefinisikan kepada Tuhan pentadbir sekalian alam. Jadi bagaimana seorang wanita diberi gelar Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga, berjaya menguruskan banyak hal dalam satu masa. Sebab itu semua wanita sebenarnya bekerja. Cuma dia bekerja di rumah ataupun di luar rumah. Ada yang bekerja di dalam dan di luar. Ada yang bekerja di dalam saja, ada yang bekerja kedua-duanya. Jadi semua wanita bekerja. Subhanallah, Allahu Akbar. Faham perkara tersebut? Saya nak tanya, sepanjang kita bekerja, penat ke tidak? Ada tak kita dalam keadaan sedih? Pernah tak dalam kita bekerja ada diuji dengan perasaan sedih? Dia uji dengan perasaan kecewa? Dia uji sakit pun buat kerja juga? Subhanallah, semua ada. Muslimat. Siapa lagi nak perasan? Kita lah kan? Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya setiap keletihanmu, setiap kesedihanmu, setiap kepenatanmu dan setiap gangguan terhadap dirimu, kita rasa terganggu dengan apa-apa, bahkan duri yang melukai dirimu, lalu kita sabar dan redha, sesungguhnya diampunkan Allah segala dosa-dosa yang terdahulu. Maksud diampunkan Allah dosa-dosa. Muslimat sekalian, cuba bayangkan, lepas menyapu kita pergi masak, lepas masak sambil-sambil tu basuh kain, jemur kain. Lepas tu anak kita tanya, "Mak, tak penat ke?" Penat tak? Penat, tipu tak penat. Tapi cuba bayangkan, okey, boleh bayang tak ni ke bayang makanan? Sikit lagi, saya sikit lagi. Cuba bayangkan macam ni. Okey, di sana sebelum bayangkan ni ada hadis Nabi. Sesungguhnya setiap dosa bila kita buat akan jadi titik hitam pada hati kita, betul kan? Sehingga kan bila dosa terlalu banyak, titik hitam dah penuh, sampailah gelap hitam pekat sehingga tak rasa dah berdosa, tak rasa bersalah bila buat salah dan dosa. Bayangkan jika titik hitam tu bukan pada hati. Sebab itu kita boleh keluar je. Sebab titik hitam tu pada hati, tak nampak. Bayangkan kalau titik hitam tu pada muka kita, bukan pada hati. Buat dosa satu, tak hitam kat muka. Buat dosa satu, kat dahi pula. Buat dosa ini sini pula. Agak-agak lah kalau dekat muka, agak-agak dah penuh belum titik hitam dekat muka kita sekarang? Dah penuh, dah tak ada tempat. Agak-agak keluar tak daripada rumah? Tak keluar. Tapi cuba bayangkan, setiap kali kita buat sesuatu, lalu kita penat, lepas tu gugurlah titik hitam tu daripada muka, agak-agak semangat tak kita buat kerja? Semangat. Suami tegur, tak penat ke yang? Penat bang, tapi nampak tak dosa saya sedang gugur? Nampak tak dah kurang dah belah sini? Saya nak sambung lagi, nak kurang pula sebelah sini. Saya bagi analogi saja. Namun bagi orang yang beriman, orang yang percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, Nabi sampaikan kepada kita, setiap penat kamu, setiap yang kamu rasa sedih dan duka cita, setiap yang kamu rasa terganggu, dan apa jua perasaan-perasaan yang tak enak pada dirimu, bahkan duri kecil yang terkena pada kakimu, akan digugurkan dosa-dosa. Maka kita akan memilih untuk kuat. Selalu orang tanya, Ustazah tak penat ke? Saya rasa macam Ustazah macam tak ada rehat. Kalau saya kata saya tak penat, menipu. Anak 7 orang, syarikat sampai ada 10, CEO syarikat. Pekerja ada dalam 140. Yayasan, NGO. Lepas tu, isteri orang juga. Maksudnya, kerja tu memang tak habis. Tadi tu kan nampak Ustazah duk pegang telefon kan? Kadang-kadang sambil tu bagi arahan staff tu. Buat ini, cek apa semua. Daripada start bangun pagi sampai nak tidur, rasa non stop, tak berhenti bekerja. Lepas tu orang tanya saya, macam mana Ustazah dapat tenaga? Ni bukan saya nak jadikan diri saya contoh ya. Macam mana dapat tenaga? Saya kata, muslimin-muslimat, okey, tapi kau nak cerita tip, saya jadikan air tu penawar, air. Suplemen saya tak ada suplemen khas. Air tu selalu minum
air, baca doa air zam-zam. Itulah amalan, bukan saya nak kata saya istiqamah, tapi sedaya upaya saya buat. Saya tidak ada masa-masa macam Elan Panadol tu kan. Anda ingat ada masa untuk pening kepala? Saya pula, saya tak ada masa untuk penat. Masa tak boleh layan penat. Kalaulah penat berhenti, maka banyak tanggungjawab tak boleh dibuat. Tapi motivasi terbesar adalah syurga Allah. Penat, ya Allah, nanti rehat kat syurga. Sedih, tak dihargai, tak apa, Allah paling dihargai, semua akan dibalas di syurga. Subhanallah. Sedih, pilu, dikecam, dihina apa semua. Kita tahu itu punca dengan izin Allah. Allah yang menaikkan, Allah yang menghinakan. Jadi balik semula, motivasi adalah syurga Allah. Ya Allah, jika ini laluan ke syurga, aku redha. Ya Allah, memang sakit, tapi ini laluan ke syurga, maka aku redha. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Air, minum air zam-zam tu kan doa itu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, sahabat Nabi terdekat. Duduk di rumah bersama dengan Nabi. Dia anak saudara kepada Maimunah. Itu adalah salah seorang daripada isteri Nabi. Ketika dia meninggal, umur dia baru 13 tahun. Tapi antara perawi hadis yang paling banyak. Saya sebutkan bagaimana Ibnu Abbas ini sangat dekat dengan Nabi dan bagaimana dia boleh beramal dengan doa ini. Subhanallah, maka ini ada doa daripada sahabat Nabi, wali Allah dan semuanya. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'aluka ataupun as'aluka. Kita nak minum air tu kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, dan penawar daripada segala penyakit. Cuma saya tambah sikit, wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak rugi. Tapi 3 doa yang pertama tu daripada Ibnu Abbas. Dan saya dapati alhamdulillah Allah kurniakan ketiga-tiga tu ilmu yang bermanfaat yang kita boleh amalkan dan kita boleh sampaikan. Dan ilmu tu jadi benteng kepada kita bila datang ujian. Ilmu yang menyedarkan kita untuk kita bangkit. Ilmu yang cepat menyedarkan kita apa yang perlu kita buat. Ilmu yang tegur kita sendiri, tak patut buat macam ni dekat suami. Nak merajuk pun jangan lama. Ilmu yang menyedarkan kita buat salah pada anak-anak. Jadi tundukkan diri, minta maaf. Ilmu yang bermanfaat ni, ilmu yang boleh menyelamatkan kita daripada terus buat dosa dan terus buat silap. Ilmu tu sedarkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua minta apa? Syifa'un min kulli da'in, kesembuhan dari segala penyakit. Saya pun ada penyakit. Saya juga ada penyakit dalaman yang boleh membahayakan nyawa. Sebenarnya tak ada penyakit pun, nyawa memang sentiasa bahaya. Mati tu anytime. Pun selalu bukan tak sakit. Kadang nampak kuliah elok tapi menahan sakit. Jalan merangkak, jalan kadang tak boleh nak solat berdiri. Tetapi sentiasa Allah berikan kesembuhan. Bukan maksudnya tak sakit, tapi bila sakit Allah segerakan kesembuhan. Sebab kita tak ada masa yang lama untuk menghadapi sakit. Dan juga Allah beri rizki yang luas. Sebab itu kita tak minta doa dengan Allah rizkan kasira, rizki yang banyak. Sebab bimbang kita jadi menimbun-nimbun harta, maka hisap yang berat, dan ini tercela. Tapi rizki yang luas boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi wahai para muslimat yang sedang bekerja, kerja di rumah ataupun di dalam rumah, maka Masya Allah saya kira Ustazah ni kesimpulan teruslah. Tak ada lagi? Boleh satu round lagi ya. Kita nak pergi kepada Ustazah. Masya Allah. Saya nak tanya di sini, soalan yang terakhir, siapa di sini adalah wanita yang terindah? Angkat tangan. Wanita yang terindah, angkat tangan. Asyik suruh angkat tangan je. Angkat tangan. Dialah yang paling cantik, dialah paling comel, dialah paling indah. Ya, dialah paling cute. Angkatlah semua. Subhanallah. Ya. Seganlah pula kan? Segan. Masya-Allah. Saya nak sebut macam ni. Selalu saya tengok, perempuan kan suka muji-muji. Kalau dia tengok, ni bukan saya cemburu pada Nilofa ya. Bukan cemburu kepada siapa lagi artis yang lawa-lawa? Siti Nurhaliza, Era Fazira, siapa lagi? Fazura. Kan selalu orang komen, wah indahnya bidadari syurga. Betul kan? Mesti orang puji macam tu kan? Kadang ada orang puji saya macam tu, wah indahnya. Saya pun perasan dah sekejap. Sebenarnya tak ada apa yang nak perasan pun. Saya nak sebut macam ni. Sebenarnya bidadari syurga yang digambarkan tu bukan pada rupa.
Kita nampak lawa, oh indahnya, inilah kot persis bidadari syurga. Tetapi Nabi dah sebut dah, siapakah wanita dunia yang akan jadi bidadari syurga. Nabi sebut jelas. Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan dunia, apa dia? Al-mar'atu salihah. Sebut ramai-ramai. Al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Inilah wanita yang terindah, tercantik, tercute. Tadi kata saya cantik, saya cute. Yang tercute, yang tercomel pada pandangan Allah, pada pandangan para malaikat. Dan inilah matlamat kita muslimat. Biarlah kulit kita tak cerah pun, biarlah berkematu pun, biarlah tak licin mulus pun, biarlah body kita tak seksi pun, tetapi kita tahu kita wanita yang menjaga akhlak, ibadah, yang sentiasa berusaha menjaga hati, jaga lidah, jaga mata, telinga. Kemudian insya-Allah kita dipilih oleh Allah menjadi wanita perhiasan terindah, bidadari di jannah. Subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni baru sikap apa? Dengan dekat pelunas dah. Okey, boleh stay lagi ke? Saya pakaikan king. Okey, jadi Ustazah teruskan pusingan yang kedua. Ustazah, kalau kita dengar Ustazah Asma dan bagi tahu kan, banyak sebenarnya si wanita ni banyak sangat mudah untuk dapat pahala kan Ustazah. Jadi suri rumah ke kita boleh dapat pahala, kita bekerja dekat luar pun sebenarnya mudah. Tapi dengan konsep kita buat itu adalah dengan sabar. Kita buat itu kita dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau ungkit-ungkit dia tak dapat apa lah Ustazah kan. Jadi Ustazah saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi ingatkan kepada kaum wanita. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adar 'ala rijal minan nisa." Nabi kata apa? Nabi ingatkan, aku tinggalkan selepas daripada aku yang lebih bahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita ini, di kalangan wanita. Maksudnya fitnah yang paling besar yang Nabi ingatkan pada zaman Nabi lagi, yang berlaku pada akhir zaman ini adalah fitnah yang lagi dahsyat, iaitu fitnah di kalangan wanita. Jadi mungkin Ustazah boleh uraikan apakah fitnah-fitnah di kalangan wanita yang Nabi jelaskan ini, dan mungkin Ustazah boleh jelaskan lagi bagaimana kita golongan wanita syurga idaman ini kita nak elakkan daripada fitnah itu. Dipersilakan Ustazah. Dia dah banyak tau Ustazah. Tak rasa. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Rasa macam dapat award lah pula, banyak sangat mikrofon. Banyak sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih soalan. Saya dengan ini ingin mengumumkan, ada yang letih ke? Masya-Allah. Dengan ini ingin mengumumkan, senyum sikit walaupun dalam mas, senyum sikit. Senyum. Cak sekejap, Cak. Masya-Allah, sebab sebenarnya saya tak adalah dalam barisan panel kan. Tiba-tiba diletakkan sebagai panel yang pertama. Sepatutnya Ustazah Asma, guru saya ni, masya-Allah, yang tubuh kecil tapi sentiasa bersemangat. Tapi bila Ustazah panel pertama, maka soalan yang ketiga tu untuk Ustazah lah. Jadi saya akan ringkaskan kerananya bagi Ustazah Asma buat khulasah, insya-Allah. Soalan terakhir nanti. Kalau tidak nanti muslimin nak datang iktikaf awal, kita tak berapa comel lah, kita dah duduk dekat ruang muslimin kan. Nanti kalau kita habis pukul 12 sedikit, 12 lebih sikit, kalau ada nak bergambar-gambar sebagainya, saya mengambil kesempatan awal ni, kita jangan duduk di ruangan muslimin ni lah. Kita mungkin ambil satu ruang, sebab tak nak nanti orang lelaki datang, kata sampai pukul 12 nak guna ruang, tapi ni tak habis-habis lagi. Okay? Jadi kita kena sedia maklum dan faham. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, apabila ditanyakan tentang ngeri bila Ustazah Suryani baca hadis Nabi tadi, sebab satu amaran Nabi SAW kepada lelaki-lelaki yang ditinggalkan oleh Nabi SAW,
yang paling dahsyat fitnah akhir zaman nanti, zaman kita ni lah terutamanya, kepada orang lelaki adalah wanita. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kenapa Nabi cakap pada orang lelaki fitnah sebenarnya yang paling dahsyat, yang paling besar adalah wanita? Bila kita baca, dengar hadis tersebut, jahat sangat ke kita orang perempuan ni? Sahabat-sahabat muslimat, calon-calon wanita syurga, sepatutnya bila kita dengar hadis macam tadi tu, kita koreksi muhasabah diri kita, apa yang kita buat sebenarnya sebagai orang perempuan di atas muka bumi ni, sampai Nabi pesan pada orang lelaki macam tu. Jadi, saya suka untuk mengulas surah An-Nisa ayat 34. Yang ni sangatlah orang perempuan favourite ayat ni. Sebab kita hafal kalimah yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita berulang kali berhujah depan suami kita. Suami kita kan dah 2 tahun jadi imam solat tarawih dan solat Idul Fitri masa Covid, betul tak? Kan selama ni 30 tahun Ustazah saya berdoa supaya imamku benar-benar menjadi imam di hadapanku. Mujur datang Covid, berlatih juga dia jadi imam dalam rumah. Kan ramai yang naik pangkat jadi imam, alhamdulillah. Habis batang-batang mop, batang penyapu semuanya dibalutkan, dijadikan tongkat masa nak ni. Banyaklah sangat. Ustazah, kan kat mana nak beli tongkat macam imam-imam dekat masjid? Dia kata, kenapa semua pakai cari tongkat ni? Rupanya dia ingatkan khutbah tu tak sah kalau tak pakai tongkat tu. Allahu Akbar, kan sian sungguh. Jadi saya kata kalau nak sangat tongkat, angkat je lah batang penyapu, batang mop tu balutlah bagi comel sikit. Oh boleh ya Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Sebab sahabat-sahabat muslimat, kita tengok yang pada zahirnya sahaja. Tapi apa Nabi SAW pesan kepada kita, hati-hati kepada orang-orang perempuan. Jadi wanita yang dirahmati Allah, apabila kita dengar Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita seolah nak ambil tongkat yang suami-suami kita pegang masa khutbah tu, dalam musim Covid tu, kita nak berdiri depan suami kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya lelaki ni adalah pemimpin kepada orang perempuan. Maka nak ceritanya pemimpin mesti berada di hadapan. Pemimpin mesti memberikan contoh yang terbaik. Kadang-kadang saya pimpin solat tasbih, sebagainya orang tanya, Ustazah macam mana nak dengar balik doa tadi tu? Saya kata doa yang mana ni? Tak teringat dah doa yang mana. Kan bila kita berdoa tu, cubalah sahabat-sahabat muslimat, memang doa tu yang kita nak sangat dengan Allah. Munajat sungguh-sungguh dalam hati, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi antaranya Ustazah mengajak muslimat aminkan doa, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa suamiku ya Allah. Ampunkan dosa-dosa suami kami. Ampunkan dosa-dosa lelaki-lelaki, suami-suami yang melindungi kami, wahai Allah. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapanmu di mahsyar kelak, wahai Allah. Kasihani mereka. Kerana apa sahabat kita minta dengan Allah? Kesianlah dekat suami kita ni ya Allah. Mereka ni orang soleh, selangkah nak masuk ke syurga Allah, ditarik semula kerana lepas kahwin rupanya melebihkan isteri, melebihkan anak-anaknya, dah lupa bahawa dia masih bertanggungjawab kepada ibunya, wanita yang bertanggungjawab melahirkan dia wujud atas muka bumi Allah. Kemudian baik pula dengan ibunya, selangkah nak masuk syurga ditarik keluar kerana apa? Tak berani menjadi mahram kepada adik perempuan, kepada kakaknya. Takut nak tegur kakak dengan adik ni yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan semua wanita-wanita yang di sekelilingnya juga merupakan tanggungjawab dia. Allahu Rabbi, berapa banyak sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita fahami lelaki kita sebenarnya lebih sukar nak masuk ke syurga Allah berbanding kita orang perempuan. Jadi doakan mereka, anugerahkan mereka petunjuk, hidayah dan taufiqmu wahai Allah, agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api nerakamu. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab apa? Lelaki yang begitulah yang mengajarkan kita makin dekat atau makin jauh dengan Allah. Jadi wahai para muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita memiliki ilmu, insya-Allah kita bukan menjadi wanita bahan fitnah seperti tadi. Sebab tu ayat itu berkesinambungan. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi dalam An-Nisa ayat 34. Kalimah fasalihat, qanitat, hafizat bima hafizallah. Kenapa Allah sebut kalimah itu? Apa maksud fasalihat? Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah. Jadi bila cerita tentang salihah, kita nak jadi wanita salihah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, nombor 1 adalah ketaatan kita kepada Allah.
Apa Allah perintahkan kepada para wanita? Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mudahlah kita dimasukkan ke mana-mana pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kalau kita kata taat Allah, semua kita sedia maklum dah. Orang tak sembahyang pun tahu sembahyang tu wajib. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau namanya Islam, orang yang tak sembahyang sekarang ni pun dia tahu sembahyang tu wajib. Tapi kenapa dia tak buat? Jawapannya sebab tidak dipilih oleh Allah. Jadi jangan bongkak sangat kita ni, yang kita menunaikan solat siap dengan qiyam, kita duduk kat sini, mujur Ustazah Asma ajak buat exercise tadi. Kalau tidak ada kematu belaka dah kita ni. Jadi alhamdulillah, siapa yang kuatkan kita? Selalu pinggang ni sakit Ustazah, hari ni okey pula. Kan sahabat-sahabat, Allah yang beri kita kuat. Jadi jangan pernah mengatakan aku, rumah tangga aku ni kalau anak-anak aku bukan mengaji pada mereka, harapkan bapak dia, memang taklah. Rupa-rupanya kita jadi kuat kerana suami yang begitu dianugerahkan kepada kita. Seperti Asia yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai para asatizah menjadikannya contoh. Wanita seperti Asia tetap dipilih oleh Allah menghuni syurganya Allah walaupun bersuamikan manusia sedurjana Firaun. Suami kita jahat macam mana, tak mungkin mengatasi level jahat Firaun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita masih ada peluang untuk menggapai pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohi wanita-wanita syurga ini. Sebab itu apabila Allah kata taat Allah, jadi selalu tanya diri, dengan ilmu kita ada panduan. Sepertinya orang yang ada lampu suluh dalam kegelapan, seperti seorang buta yang ada tongkat di tangan. Pasti insya-Allah mereka tahu cara-cara untuk melangkah. Ini jalan syurga, ini jalan neraka. Walau pahit tak mengapa, asalkan destinasi hujungnya adalah syurga. Sahabat-sahabat, nikmat nafsu kita suka, seronok, buatlah lagi. Batu apinya pula banyak ni. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin, iblis, syaitan pun menyakitkan kita. Suka sangat mendatangkan bisikan-bisikan yang jahat kepada kita. Di kalangan manusia pun sama. Kita dah sabar dah bulan-bulan Ramadan ni, datang pula WhatsApp. Laki kau macam tu lagi ke? Kan BFF kita lah tu. Macam tu lah, nak buat macam mana lagi? Kan aku kalau jadi kau, aku tinggal je macam tu. Kan ni banyak batu apinya ni. Jadi sahabat-sahabat, kenapa kita masih bertahan? Kadang-kadang kita terpaksa blok kawan yang macam tu. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Allah menganugerahkannya kepada kita. Allah tahu kemampuan kita di mana. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita minta dengan Allah, hanya munajat kita dengan Allah. Bergegar arasy Allah dalam Ramadan ini, dalam kesibukan kita di dapur, bukan mengisi perut sahaja, tetapi kita nak mengisi rohani kita. Majlis ilmu bertebaran, subhanallah. Di mana-mana sekarang, tinggal lagi kita mahu ataupun tidak. Jadi wanita tidak ada jalan lain bagi ustazah untuk hindarkan diri kita. Ustazah Suryani, Ustazah Asma terlibat dengan program-program secara live macam ni. Besok di TV Al-Hijrah, saya 4 pagi dah kena ada dekat sana. Rancangan sahur 5 pagi hingga 6 pagi. Sambung pula biasa setiap hari Sabtu, tapi mulai minggu ni tukar kepada setiap hari Ahad. Sambung pula tiap hari Ahad tu pukul 7 pagi. Lepas Yasin, Ustazah Zai sambung. Pukul berapa baru boleh keluar daripada TV Al-Hijrah? 9.30 pagi. Terus pergi satu kuliah jam 10 pagi. Maknanya ni semua siapa yang menonton ni muslimat. Jadi sahabat-sahabat, bukan kita hanya nak cakapkan, kita menjerit-jerit tentang syurga, tetapi kita nak sebutkan, adakah layak syurga ni kalau aku tidak mentaati Allah dengan sesungguhnya? Jadi macam mana kita nak tahu ketaatan kepada Allah tu telah kita capai sungguh-sungguh dengan jalan ilmu? Saya tak berhenti mengajak dan kempen mana-mana muslimat, tolong datang ke majlis ilmu. Tolong hadam, tolong dengar dan berkawan dengan orang-orang soleh. Tolong cari circle, kelompok-kelompok yang baik. Sentiasa mereka saling ingat memperingatkan. Berapa ramai dah 7 malam kita bertarawih malam tadi, sepatutnya hari ini merasa rugi. Bukan ABC Allah bagi cuti, tapi sengaja tak tarawih. Kenapa ada ibu-ibu kita yang dah longgar lutut masih berdiri gagah untuk 20 rakaat? Kerana mereka sudah mula nampak jalan-jalan ke syurga Allah. Mereka tinggalkan kehidupan bermaksiat dulu. Kita dah hijrah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita berpisah dengan maksiat, tinggalkan segala dosa-dosa kita. Jangan pernah merasa lazat dengan dosa-dosa yang kita pernah buat. Termasuklah jumpa balik ramai-ramai ni, kau kawan sekolah aku kan? Aku ingat lagi dulu kau ni, ya Allah. Sekarang ni dah serba hitam dah ni. Kalau saya tahu, saya pun pakai baju hitam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, tapi tahunya lambat. Sebab dah berwhatsapp-whatsapp dengan Ustazah Asma, nak khabar jugalah. Baju cantik yang saya pakai ni baju daripada galeri Ustazah Asma Harun. Kan?
Jadi nak jack dia lah, lawa tak Kak Long duk pakai baju ni, Masya Allah kan. Jadi tak ada pula rasanya hari tu warna hitam. Subhanallah, selesa dekat Mekah pun saya pakai, subhanallah kan. Jadi makna kerana apa sahabat-sahabat? Sebab bila kita pakai jangan menampakkan bonjolan-bonjolan yang Ustazah Asmat suruh pegang pinggang tadi, teruknya pinggang hang ni. Kan macamlah pinggang kita lawa berbenar. Jadi kena sedar diri masing-masing. Subhanallah, menjadi fitnah ini, subhanallah sahabat-sahabat, saya teringat Ustazah Ustaz Abdul Samad. Jangan wanita-wanita menjadi pelakor. Saya kata apa benda pelakor tu? Pelakor tu pengambil laki orang. Oops, saya katakan astagfirullah, kenapa pula macam tu? Dalam bahasa Indonesia, kalau nasgor tu jadi nasi goreng. So kenapa itu? Antaranya dia kata wanita tolong jaga suaramu. Sebab itulah lelaki dijaga sangat. Ustaz Abdul Samad kata wanita kalau depan orang lelaki tolong sombongkan diri. Tolong jangan lebih senyuman. Terlebih 6 harkat lah pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang kita disuruh senyum, senyum tu sedekah. Tapi dia kata orang lelaki memang Allah ciptakan dengan syahwat yang begitu. Maksudnya tak payah tengok wajah. Subhanallah, dengar suara pun. Suara yang macam mana? Harap maaf, nombor yang anda dial telah tamat dalam perkhidmatan. Apa entah kan? Dengar itu pun boleh hatinya, Masya Allah. Ini kalau suaranya begini, rupanya lagi lah. Sebab itu bila kita tahu kita nak bercakap dengan orang lelaki, tolong jangan sama sekali mendayu-dayu. Dekat rumah kan abang nak apa lagi? Tadi tak cukup lagi air? Kan? Bila hantar fail dekat bos, kat pejabat, Masya Allah, kita nak bos upkan gaji kita lagi. Maka ya Allah nak hantar fail je pun. Tapi ya Allah Tuhan, lemah gemalai, lembut. Maulah bos ni tak teringat-ingat. Suami pula kena tengking, bos ni kena tengking dekat rumah. Teringat sekretari dekat pejabat. Jadi macam mana pun kedudukan kita, jangan melembik tengkukkan diri kita di hadapan mana-mana lelaki. Biar ada orang lelaki kata sombong bini dia tu. Sombong anak dara perempuan tu. Tak mengapa. Sebab sombongnya kita depan lelaki itu tanda kita sedang menyatakan bahawa maruah diri kita ni sangat tinggi. Tolong ajar anak-anak kita. Hari ni mak-mak tolong berubah. Kalau anak kita tak ada IG, tak ada TikTok, maknya pula yang tolong daftarkan. Kan? Ni Ustazah dah habis degree dah ni. Tak ada siapa kawan pun. Susah hati saya. Nanti kalau jadi anak dara tua macam mana? Ya Allah, itulah yang jadi doa ibu-ibu. Sebab dia tak pandai berkawan tu, saya buatkan TikTok untuk dia. Joget-joget sikit, ramai dah like. 1.2 million. Masya Allah, kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita faham. Sebenarnya itu yang pengundang fitnah paling utama. Itu daripada segi suara. Kasutnya, bermakna pakaiannya. Ya, saya pindahkan kata-kata Ustaz Abdul Samad. Kalau berjalan, orang lelaki boleh toleh. Sebab apa? Sebab bunyi tapak kasut tu. Kan? Tak payah toleh belakang pun tahu dah. Oh ni bini si Polan ni kalau bunyi keletap-keletup. Sebab tu bila saya buat kursus umrah, saya kata tolong pastikan kasut yang dibawa dekat Mekah tu tapaknya getah. Kan ada orang yang tak selesa mesti nak ada bertumit ni. Sebab saya pernah depan saya, jemaah umrah saya kata, Ustazah saya tak faham lah lelaki-lelaki Arab ni. Asal lalu depan kita haram. Apa yang haram sebenarnya? Rupanya dia dengar keletap-keletup kasut kita ni. Saya lalu depan dia apa? Tak ada pun haram. Habis tu dia cakap apa Ustazah? Halal. Tak ada pula. Halal tu bahaya juga. Kan? Dia tengok kita senyap je lah. Ya kalau haram tu maknanya kita buat sesuatu yang dia tak suka. Kenapa mesti pakai kasut yang keletap-keletup? Kenapa mesti kita berwangi-wangian sampai menyebabkan lelaki menoleh? Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah datang ke rumah Allah yakni masjid. Ini tidak dihalang oleh Nabi SAW. Tetapi kalau memenuhkan masjid, sahabat-sahabat, sampai ada lelaki tak boleh tidur malam. Suaranya Masya Allah. Kemudian bila ketawa gelak mengilai-ngilai, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong hentikan. Kerana ini bikin lelaki tak lena tidur. Apatah lagi, itu baru yang asas tu. Apatah lagi kita keluar dengan sengaja meletakkan warna pakaian kita yang melampau-lampau. Dah tahu warnanya terang, dibubuh pula batu-batu yang bergemerlapan. Dah tahu dah pakai tudung elok tutup dada, pakai pula serban atas kepala, pakai pula songkok kat luarnya. Dah tahu kan kita pakai tudung nak kena tutup dada, tapi kita labuhkan rantai kita, pasang pula tali rapia kat atasnya. Kalau tidak orang tak tahu kita pakai rantai baru. Maknanya perkara-perkara seperti ini mengundang fitnah dengan kita sengajakan. Jadi elakkan, hindarkan, kerana kita boleh kata orang perempuan, kita bukan buat apa pun Ustazah, mata dia tu jahat sangat. Kita selalu kata pada orang. Tapi sahabat-sahabat, apabila kita melakukan perkara yang Allah suruh,
ketaatan kita kepada Allah tadi, insya-Allah kita akan berada pada landasan yang sentiasa betul. Dan kata Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Saya suami tengah tak ada di rumah ni Ustazah Asma, jangan bully saya sangat, sedih saya nanti kan. Suami saya berada di Kemboja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya kita pergi berpergian, pastikan kita dengan sahabat. Jadi kalau kita nak keluar, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, suami kita tahu kat mana. Aircon rosak, lampu rosak, gas habis, nak suruh orang lelaki hantar kat rumah. Walaupun hanya orang nak hantar gas, orang nak jual kapet sebagainya, jangan buka pintu masuk. Alah Ustazah, bukan ada apa pun, nak tukar gas je pun, takkanlah tak boleh. Panggil jiran teman, panggil anak-anak kita daripada dalam bilik keluar. Jangan berizin kita ni berdua-duaan, lelaki dan perempuan. Jangan kata cik ni dah tua dah Ustazah, tak ada siapa nak. Cik, selagi namanya perempuan dan lelaki, di sana ada lelaki-lelaki yang gila syahwatnya, tidak memandang sama ada dia tua ataupun muda, asal perempuan. Kemarin saya rehat-rehat kat rumah, saya dengar YouTube Ustaz Syamsul Jebat. Dia kata apa? Jangan tanya cantik ke tidak, sebab asal raba je jadi. Asal raba je jadi. Saya pernah faham pula ni apa maksud dia ni kan. Tak faham saya. Jadi maknanya tutup je lampu, tak payahlah nak tengok bini tu cantik ke tidak. Kan malam tutup lampu akhirnya jadi juga. Dia kata, oh faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita ni je yang nampak isteri orang lain yang cantik. Sebab apa? Sebab jawapannya syahwat. Yang Allah siapkan untuk kamu tu, kalau kamu pandai bersyukur, cukup cantik mengatasi segala cantik. Allahu Akbar. Terakhir, kerana Allah telah menjaga mereka. Siapa? Inilah wanita-wanita salihah. Macam mana Allah nak jaga kita kalau kita tidak menjaga agamanya Allah? Jadi insya-Allah bersempena dengan Ramadan ini, mudah-mudahan Ustazah Asma dapat ulas lebih panjang lebar. Okey, sahabat-sahabat. Okey, tapi sekejap lagi ada pusingan. Okey. Saya risau Ustazah Suryani suruh penggulungan. Mana Haji dia tak bercakap. Dia cakap juga. Okey. Saya nak simpulkan dengan satu lagu. Lagu ni insya-Allah bukan mendayu-dayu lah sahabat-sahabat, sebab saya nyanyikan di TV Al-Hijrah. Maksudnya saya nak semua wanita buka minda, muslimat dirahmati Allah. Kenapa nak buka minda? Ramadan yang Ustazah Zai nyanyikan ini adalah benda yang Allah suruh buat. Macam mana penat pun kita kena buat. Macam mana kita tak seronok seorang-seorang, kita bukan pendakwah di pentas penceramah, tapi kita ada anak-anak, kita ada segala orang-orang berhampiran dengan kita, ajak. Sebab Ramadan baru seminggu, ada baki lagi 3 minggu, kita belum pernah terlambat. Tolong imarahkan rumah kita, masjid-masjid berhampiran rumah kita untuk bersama-sama. Boleh ya? 1, mula. Jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan. Siangnya berpuasa, tahan lapar dahaga, Quran banyak dibaca, lidah mesti dijaga. Jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan. Malamnya bertarawih, qiyam jangan dilupa, banyakkan bersedekah, asbab kita ke jannah. Jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan. Baik, sebab ini bulan Ramadan, kita bertajuk wanita dan syurga idaman. Kita rebut syurga melalui bulan Ramadan, buat segala ketaatan yang dilakukan tadi. Ini saya mengambil kalimah ihya Ramadan, hidupkan Ramadan. So kenapa lagunya macam kanak-kanak? Sebab memang lagu kanak-kanak. Tapi orang-orang dewasa kadang-kadang sahabat-sahabat cakap je, tapi tak buat-buat. Kurangkan cakap, lebihkan buat. Okay? Jangan kita berbikin tak sama dengan apa yang kita cakap. Moga-moga setiap apa yang kita cakapkan di dunia, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus beramal. Biar datang pelbagai hentakan, tak dapat sokongan daripada orang kesayangan.
matlamat kita adalah syurga idaman. InsyaAllah dalam syurga yang tak berjodoh, yang tak berpasangan, yang suaminya tak boleh dijadikan pasangan untuk bersanding sekali lagi, Allah pasti akan datangkan penuh nikmat, bersandar-sandaran di tempat yang begitu indah, hilang segala kepenatan. Itulah dia suami-suami baru yang Allah siapkan bagi bidadari syurga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti di luar sana sahabat-sahabat tim khidmat saya ada bawa satu buku kat nanti. Buku terbaru kita, Masya Allah, boleh ambil dan cari sahabat-sahabat, Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Ni saya bawa ni sebab berkebetulan dengan tajuknya. Kita ni agaknya kategori mana? Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang paling indah menjadi wanita yang mendambakan syurga Allah, sebenarnya bila masuk ke dalam syurga, bidadari-bidadari syurga sangat cemburu dengan wanita-wanita solehah. Kenapa mereka cemburu dengan wanita solehah? Kerana mereka dicipta memang sebagai penghuni syurga. Tetapi kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, nak masuk syurga penuh dengan modal mahar yang tinggi, penuh dengan pengorbanan. Jadi orang ini pasti diganjari syurga oleh Allah dengan keikhlasannya menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Jadi ampun maaf, zahir batin, Ustazah Zai undur diri. Moga-moga kita bertemu lagi di lain waktu, saling mendoakan kerana kita berkasih sayang mengharapkan redha Allah semata-mata. Ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi Alhamdulillah panjang lebar Ustazah Zai kata ceritakan tentang sedenah-sedenah. Dan saya teringat satu doa yang disarankan kita baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab neraka Jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab dalam alam kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah semasa hidup. Fitnah semasa kita masih hidup dan fitnah semasa kita mati. Wa a'udzubika min fitnatil masiihad dajjal, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah dajjal. Subhanallah, dalam ayat ni, dalam doa ni disarankan kepada kita untuk baca. Sebab apa? Sebab kita terbiasa dengan fitnah. Jadi seperti Ustazah Zai bagi tahu tadi, banyak sangat fitnah-fitnah yang berlaku daripada wanita. Jadi Ustazah Asma, bila mana kita dah tahu kita ni terdedah dengan banyak fitnah, bagaimana kita nak elakkan diri kita daripada bahan-bahan fitnah ini? Dan bagaimana cara untuk kita nak menjadi wanita idaman syurga supaya kita ni semua yang mudah untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali dengan ucapan untuk okey. Tik nak tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tim Ustazah pun dah kemar barang dah. Dah habis bateri dah. Okey. Subhanallah, alhamdulillah muslimat sekalian. Saya ni betul-betul penutup dah ni. Pergolongan dah, semua pun ada tanggungjawab perlu balik. Masjid juga perlu diberi ruang kan kepada lelaki. Tadi bila Ustazah Zai sebut berkenaan dengan teringat masa Covid kan, suami jadi imam kan. Sekarang ni bila dah berlalu, kita dah endemik dah ni kan, macam biasa dah, tak ada apa beza dah sekarang ni. Cuma pakai mask saja lagi, penjarakan semua dah tak ada. Tapi kalau masuk restoran semua dah macam biasa, mask semua dah hilang kan. Ada beberapa keadaan yang kita ni macam rindukan Covid balik. Bukan rindu Covid, minta maaf, rindukan suasana ketika PKP. Antaranya rindu masa itulah waktunya kita selalu makan berjemaah dengan keluarga. Sekarang dah makin sibuk. Kemudian kita selalu solat sama-sama berjemaah. Kemudian wanita banyak berkurung di rumah, jadi kurang wanita dedahkan aurat secara terbuka. Pergaulan bebas memang dikekang. Anak-anak muda tak lepak, tak dibenarkan, polis jaga. Ingat tak masa yang ketat betul-betul tu? Kita keluar pun macam kita tengok cerita yang zombie-zombie tu kan. Keluar betul-betul kerana urusan, lepas tu balik semula. Kalau ikutkan hakikat, wanita ni dibenarkan keluar kerana ada urusan. Tapi kita ni, zaman kita ni, itulah ujian dan cabarannya. Tak ada urusan pun, boring lah kat rumah, jom. Nak gimana? Tak tahulah. Nanti kita fikirlah.
Kan ustazah kan? Tak ada urusan pun cari urusan. Datang majlis ilmu ni memang besarlah pahala. Allah buka pintu syurga. Kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan buka pintu-pintu syurga bagi orang tempuh mencari ilmu. Lepas tu maksiat banyak dikekang. Kelab-kelab malam semua ditutup. Bila mula dibuka dah sesi endemik, Arab Saudi pun dah buka untuk umrah, maka dibuka juga pintu untuk maksiat di sana. Riak season, betul tak? Berlakulah konsert yang sangat dahsyat. Ia bukan nyanyian je ya, dia package semua tu. Pergaulan bebas, terkinjal-kinjal, dedak aurat, takkan pakai tutup aurat sempurna. Tak sesuai dengan majlis. Lepas tu akhirnya datang rupanya hiburan daripada barat ni dah mula masuk pintu Malaysia juga. Dah dibuka dan diterima. Maksud saya, kadang-kadang kita ni bila berlaku ujian dan musibah, kita tak rasa itu satu rahmat Allah. Tapi sekarang sebagaimana kita minta, kita doa, akhirnya Allah angkat musibah perlahan-lahan, datang musibah yang lebih berat daripada musibah wabak tu. Sebab masa wabak awal-awal dulu, semua banyak doa. Banyak solat, banyak ingat mati, betul tak? Yang muda mati, yang sihat mati, yang sakit mati, semua rasa mati tu dekat. Tapi bila dah melalui fasa sekarang, kita mula rasa mati tu jauh balik dengan kita. Lepas tu subhanallah, muslimin-muslimat memang semua pakai tutup belaka. Yang bertabaruj ke apa ke semua. Masa tu stewardess pun tutup aurat, betul kan? Tutup semua. Rupanya orang yang berjaya betul-betul melepasi musibah itu terbukti sekarang. Adakah masih kekal boleh jadi hamba Allah? Masih kekal taat kepada Allah dan bergantung hidupnya kepada Allah? Muslimat, kita nak raya. Ada orang dah beli baju raya sekarang. Ada orang akan beli. Jadi tolong pilih baju raya diri sendiri, ahli keluarga, dan tolong nasihat anak-anak kita. Kan dah ada anak menantu ramai. Tolong jaga aurat di hari raya. Tolong jaga ikhtilat pergaulan di hari raya. Kerana puasa Ramadan 1 bulan, segala ibadah di bulan Ramadan 1 bulan boleh rosak kerana 1 hari raya. Jaga bulan Ramadan buat ibadah, tinggalkan makan dan minum. Sebab itu Nabi bersabda, kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak dapat apa-apa daripada puasanya, kosong. Pengampunan Allah tak dapat. Itqum minan nar, pembebasan api neraka tak dapat. Rahmat Allah tak dapat. Syurga Allah tak dapat. Segala yang Allah sediakan hidangan hebat-hebat di bulan Ramadan berganda-ganda tak dapat. Nabi kata tak dapat apa-apa. Illal ju' wal atash. Yang dia dapat lapar dahaga je. Sebab apa? Pembuktian awal di dunia dah ada. Orang yang Ramadannya diterima atau tidak. Siam, saum maksudnya menahan diri. Bukan hanya lapar dan dahaga. Menahan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu tahan lidah, tahan mata, tahan telinga, tahan semua tu daripada melakukan dosa-dosa. Pahala berganda, dosa juga berganda di bulan Ramadan. Sebab itu bila kita pergi, maksudnya bulan Ramadan masih buat maksiat. Kita tengok hari ni, kalau dulu ada orang tak tutup aurat sebelum Ramadan, masuk Ramadan pakai tudung. Sebab dia rasa macam teruk sangat kalau bulan Ramadan dia ada dah aurat. Okeylah daripada yang langsung. Sekarang langsung dah tak ada dah. Kalau dulu perasan tak, bila masuk bulan Ramadan, ada pun baca berita pakai tudung. Kita kata, oh mungkin dah berubah. Lepas tu dia buka balik, oh dia hormati Ramadan. Kita pun mungkin kata, oh hormat Ramadan je, pada Allah ada di semua bulan. Tapi syukur, kurang-kurangnya dia ada rasa sensitif. Dan kita doakan dia akan berhijrah secara sepenuhnya. Tapi sekarang dah tak ada dah suasana seperti itu. Di TikTok ke, di media sosial, sangat dahsyat. Founder-founder produk ke, artis ke, pakai ketat semacam juga bulan Ramadan. Sebab apa? Berterusan juga buat syuting dan sebagainya. Adalah kita tengok berpeluk sakan dan sebagainya. Memang langsung dah tak ada. Maksudnya kesan daripada wabak 2 tahun Allah uji, bukan semua berjaya keluar daripada ujian itu dengan bertambah-tambah keimanan. Ada yang semakin jauh, semakin dahsyat, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebulan Ramadan ini kita nak tengok, kita nak nampak Allah terima tak Ramadan kita ni? Tengok satu hari raya nantilah. Ramai mana yang salam semua orang. Ramai mana pakai paling cantik nak tunjuk semua. Macam Ustazah Muzainah dah sebut semua.
Tapi saya nak sebut satu perkara yang agak sensitif. Saya sebut ni sebab sayang. Sebab sayang. Muslimat bukan kata langsung tak boleh kita nak bersolat. Boleh. Tetapi sangat sederhana sehingga tidak menarik perhatian. Jangan mengubah bentuk rupa paras wajah kita dan sebagainya. Bukan kata tak boleh berbedak langsung. Boleh. Bukan tak boleh pakai foundation. Pakailah. Nak tutup celah biar muka kita tu berseri sikit. Kan sedap sikit mata memandang. Biar kita pun ada keyakinan. Gincu kita pakai tu kan. Kalau boleh tak payah pakai. Tapi kalau rasa macam Ustazah tak boleh lah orang asyik tanya sakit ke sebab pucat sangat. Wallahualam sebab mungkin dah biasa. Pakai macam tak pakai. Maksudnya tabarruj ni dia ada kaitan dengan bintang buruj. Bintang buruj ni cantik, dia menarik. Jadi apa pun pakaian kita kalau menarik, maka soalan daripada Ustazah Suryani, apa yang perlu kita buat untuk supaya kita selamat daripada fitnah ni? Okey, saya baca beberapa hadis. InsyaAllah 5 minit lagi, insyaAllah tak lebih 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijal minan nisa. Nabi dah cakap, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat melainkan fitnah daripada wanita. Nabi bersabda lagi hadis yang sahih, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, satu benda tarikan. Bila dia keluar je, syaitan akan sentiasa memerhatikannya. Subhanallah, Allahu akbar. Satu hadis yang terakhir, Nabi SAW bersabda, pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh. Berlaku banyak tak? Banyak. Rusuhan, maksudnya pergaduhan. Perubahan muka bumi, ya, semua ditarah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah hal ini terjadi? Lalu baginda menjawab, apabila telah bermaharajalela bunyian-bunyian muzik dan penyanyi-penyanyi wanita dan orang meminum khamar, iaitu arak. Memang arak sekarang di mana-mana saja jual cara terbuka kan. Tadi Ustazah Muzayanah nasyid. Itu bukan penyanyi. Ustazah menasyidkan lagu Ramadan. Penyanyi ni dia lengkap dengan package. Persembahan, pakaian, lengan-lenggok, persembahan. Faham ya? Sewi dia penyanyi. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum wanita menyanyi, dia tu sebutlah nama contoh salah satu penyanyi. Memang kalau hukumnya adalah haram. Memang tidak dibenarkan wanita menyanyi terbuka dengan suara yang begitu indah, dilunakkan dengan liang lentuk badan dan sebagainya. Sebab itu ada pendapat bincang pasal hukum wanita qari, tetapi Malaysia berpegang juga itu pendapat kuat dengan syarat ia tidak menaikkan syahwat. Dan qari wanita kita macam mana kan? Auzubillah. Tiba-tiba suara lelaki keluar kan? Dia lain. Tapi kalau penyanyi memang tujuan dia untuk dimerdukan. Penyanyi tujuannya adalah untuk sampai orang terleka, terlena, terhibur. Saya pernah tanya lelaki, macam mana kau dengar penyanyi wanita? Walaupun penyanyi wanita itu sedang menyanyikan lagu-lagu kerohanian, dia kata rohani tu out, tak ada rohani-rohaninya. Bagi lelaki bila dengar suara wanita yang sebegitu gemersik, mengganggu jiwa, memang mendatangkan maksiat secara sembunyi. Jadi, wahai para wanita, kita rujuk hadis Nabi SAW. Nabi kata pintu syurga, semua pintu syurga akan dibuka bagi wanita. Dengan 4 syarat. Yang pertama apa? Menjaga salat, berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Kemudian, menjaga maruah. Kemudian mentaati suami. Yang tak ada suami, ibu ayah lah ataupun penjaga dia. Jadi 4 perkara itu yang Allah syaratkan. Ini hadis yang sahih. Maka semua 8 pintu syurga akan dibuka baginya. Ramai yang kata yang keempat tu suami tu paling payah nak jaga. Kadang-kadang ya. Tetapi ramai wanita memang tip-top sewih pada suami. Sebab tak susah pun bila dah sayang untuk buat sesuatu yang disayang. Tapi bab yang ketiga, jaga maruah tu paling payah. Sebab ia bertentangan dengan kehendak wanita. Wanita nak dipuji, wanita nak kelihatan cantik, menarik. Wanita ada hawa nafsu yang sangat sukar dikekang. Lagi-lagi media sosial ini memang menaik-naikkan apa? Wanita yang cantik, dipuji, ramai follower, remaja-remaja. Akhirnya itulah yang menguasai. Jadi muslimat sekalian, menjaga maruah ni termasuk aurat, pergaulan, suara, semuanya. Jadi Ustazah Suhani tanya macam mana kita nak selamat daripada fitnah-fitnah. 4 perkara itulah muslimat. Jaga betul-betul solat kita. As-salatu imaduddin, solat tiang agama.
tiang kehidupan. Kita kata kita dah solat, tetapi Allah berfirman, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kemungkaran. Jadi kita masih ngumpat tak sekarang? Ada ustazah, ada lagi ni, ada lagi tu. Ada. Maksudnya solat kita belum kita betul-betul jaga. Kita solat, tetapi mungkin solat yang bukan betul-betul lagi. Kalau kita solat yang sebenar-benarnya, dia akan terlihat kepada kehidupan di luar solat. Bagaimana kita di luar solat? Masa solat semua taat Allah, semua tutup aurat sempurna, kaki pun tutup. Tapi bagaimana di luar solat, itulah menjadi ukuran solat kita sebenarnya dah sampai tahap yang dikehendaki Allah atau tidak. Nabi Allah berfirman, solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih buat keji dan mungkar di luar solat, maksudnya solat kita ada masalah. Bukan kata solat tu tidak berfungsi dengan sebaiknya. Kita kena baiki solat. Kedua, jaga betul puasa. Puasa kita faham bukan tahan perut saja, lidah, mata semua. Yang ketiga, jaga maruah kita. Yang keempat, siapa yang ada suami, jihad kita adalah menjaga hak-hak suami. Dalam bulan Ramadan kita kadang penat, tapi suami berkehendak, maka kita tetap berusaha untuk melunaskan kehendak suami. Walaupun ngantuk, nanti tak bangun tahajud, nanti tak bangun ni, pahala itu boleh jadi lebih besar. Kerana antara peranan kita muslimat salihah sekalian adalah untuk menundukkan pandangan mata suami yang haram kepada yang halal terhadap kita. Untuk menyalurkan fitrah nafsu syahwat itu kepada yang halal. Bahkan Nabi sebut itu adalah sedekah bagimu, dapat pahala sedekah. Sebab itu jangan bermudah dengan buat alasan penat, tak ada mood, sakit, padahal bukan sakit sangat, sakit sikit-sikit. Kerana Allah Maha mengetahui. Bimbang, kita ingat kita dapat banyak pahala, tapi asbab perbuatan tersebut dapat laknat Allah. Itu hadis yang sahih. Wanita yang menolak kehendak suami bukan kerana sebab syarak, sebab-sebab yang diciptakannya sendiri. Kalau sakit, pergi berubat. Kalau tak ada keinginan, pergi jumpa doktor, ambil pil hormon. Kalau terlalu penat, pandai-pandai. Saya kata benda ni bukan perkara yang biasa. Ramai orang 20 tahun nikah, okey, hujung-hujung usia, na'udzubillah, takut mati dalam keadaan dicatat isteri derhaka. Kita buat hal demikian bukan kerana suami, kerana itu adalah perintah daripada Allah. Kenapa benda itu penting? Kerana inilah antara banyak punca berlakunya kerosakan rumah tangga. Sebab saya dulu kerja sebagai penyelesaian rumah tangga. Itulah antara punca sebenar. Tetapi wanita sangat ego untuk menerima, tetapi menyalahkan suami, dia kata kuat nafsu dan sebagainya. Sedangkan nafsu syahwat itu memang fitrah yang Allah ciptakan buat manusia. Jadi memang kita diminta juga, tapi kita memang diminta untuk utamakan banyak ibadah bulan Ramadan. Tapi jangan kita menolak satu ibadah dengan ibadah. Itu juga ibadah. Tapi kalau benda yang harus, kita boleh tolak. Jadi muslimat, subhanallah, saya kira sekadar itulah. Allahu Akbar. Dah banyak dah kita dapat hari ini sama-sama. Moga-moga kita sedar. Yang saya kata nak sebut pasal sensitiviti sikit tu, saya rasa kena sebut sebab ada niat. Pasal stoken kita, kaki kita muslimat. Satu ketika, salah seorang isteri Nabi, saya tak ingat nama siapa, tak silap Saudah ke apa, dia bertanya kepada Rasulullah tentang pakaiannya. Nabi kata, keluarlah dan pakailah pakaian tu sejengkal. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, masih nampak kaki. Rasulullah kata, kalau begitu keluarlah dengan memakai pakaian sehasta. Maksudnya labuhkan lagi. Jadi sama ada kita nak tutup aurat kaki kita itu dengan pakai stoken ataupun labuhkan baju, dua-dua boleh. Maksud zaman Rasulullah mungkin tidak ada lagi stoken. Jadi wanita akan labuhkan pakaian bukan kerana sombong, tapi kerana berniat untuk menutup kaki. Jika terselak juga, maka insya-Allah dimaafkan. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita muslimat, mazhab Syafi'i kita memang berpegang kepada kaki itu adalah aurat sebagaimana aurat di dalam solat. Jika ternampak kaki maka tidak sah. Dan begitu juga aurat kaki wanita itu kepada lelaki ajnabi. Maksudnya lelaki yang boleh kita kahwin, bukan mahram. Jadi saya kira bulan Ramadan ini boleh jadikan sebagai satu motivasi lah untuk kita tutup aurat. Selama ini mungkin dah tutup atas, dah tutup tangan, sebab kaki tu bukan mudah nak dijaga. Namun jika kita tengok ada sahabat kita kejap pakai kejap tak, doakan, jangan peli. Sebab di sana memang ada khilaf ulama. Ada dari kalangan mazhab yang lain mengatakan kaki itu bukan aurat. Sebab itu dalam bab ini,
Kalau kita nak kata ustazah habis tu nak pilih yang mana? Saya pilih tak aurat, sebab tu saya tak tutup kaki. Sebelum saya cakap ini, saya selalu akan ulang balik pembacaan saya merujuk kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya melihat kepada kesimpulan, sebab Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dia akan bawa dua-dua pendapat. Pendapat kata wajib, pendapat kata tak wajib. Lalu kesimpulannya adalah lebih baik dan selamat mengambil pendapat yang mengatakan wajib kaki juga adalah aurat, kerana ia ikhtiyat, berhati-hati, dan ia lebih selamat dan ia lebih dekat, dan itulah kaedahnya kita keluar daripada perbezaan pendapat. Jika ada khilaf, kita ambil pendapat yang keluar daripada khilaf, maksud ambil pendapat yang lebih berat. Tapi jika ada yang tetap yakin dengan pendapat yang mengatakan tidak aurat, maka kita menghormati. Faham ya muslimat sekalian? Jadi kesimpulannya dah terlebih faham kan? Ustazah dah terlebih faham. Jadi subhanallah, ini bukan nak menjatuhkan maruah sesiapa. Balik nanti jangan duk tengok kaki orang lah ya. Sebab saya rasa ramai je yang datang tak jumpa lelaki terus masuk kereta. Sebab kalau boleh kita nak jaga maruah tu biar sempurna betul-betul. InsyaAllah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap Ustazah, Suraini, pihak masjid dan semua yang hadir. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ustazah Muzainah pun ada buku. Saya pun sebenarnya bawa juga buku bertajuk Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa. Ini buku terbaru dan terkini yang baru saja dilancarkan dalam bulan yang lepas ataupun 2 bulan yang lepas. Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa. InsyaAllah nanti kalau anda tengok bagaimana persembahan di dalamnya, InsyaAllah belek dulu. Yang penting belek dulu. Saya akan tunggu kat situ sehinggalah waktu zuhur. Kita akan sama-sama InsyaAllah saya harapkan buku ini dapat membantu kita memahami sebenarnya hijrah kita ini adalah untuk Allah. Kemudian ada tip keluarga, adalah macam-macam. Oh, lancar tabur masjid. Okey, sesi bergambar sains semua di booth jualan. Ada jualan luar telekom, buku kuma, macam-macam jualan. InsyaAllah bolehlah support kerja amal, kerja dakwah, sebab kami mengumpulkan dana untuk mengembangkan kerja dakwah, kerja amal di bawah yayasan dan juga NGO. Dan pihak masjid minta dilancarkan tabung sedekah. Tadi dah bergerak belum tabung? Oh, dah bergerak, dah banyak pusingan dah. Oh, jadi nak lancarkan lagi. Tak apa, kita lancarkan dengan lafaz yang mulia. Gerak. Muslimin, muslimat. Oh, ada tabung yang lain. Okey. Tak apa. Dia dah gerak. Tapi sebab diminta, cuma saya nak sebut macam ni, gerakkan lagi sekali. Muslimat sekalian, hadis Nabi SAW, gerakkan je. Gerakkan lagi sekali. Nabi SAW sebut, sahabat Nabi cerita, Nabi bila bulan Ramadan lebih banyak bersedekah. Muslimin muslimat, kalau bulan lain mungkin digandakan 1000 kali ganda. Tolonglah kita mengeluarkan satu jumlah yang kita sayang. Kalau boleh keluarkan satu jumlah yang kita sayang. Sebab ia pergi merujuk kepada firman Allah, kamu tidak dikatakan benar-benar membuat kebajikan selagi mana kamu tidak memberi, tidak bersedekah di jalan Allah dengan sesuatu yang kamu cinta. Saya bukan pandang rendah kepada nilai singgit. Orang yang miskin, orang yang susah, singgit itu besar. Tapi saya kira di kalangan kita ini bukanlah ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin. Jadi beri satu jumlah yang kita sayang. Mungkin RM10 kita rasa itu jumlah yang sayang. Sebab sedekah memberi jumlah yang kita sayang, ia akan menaikkan iman kita. Bagi orang yang miskin, singgit tu sayang, maka bagi. Jadi insya-Allah kita isi juga tabung-tabung masjid, isi tabung-tabung yang ada. Mudah-mudahan dia bertambah-tambah. Sedekah di dalam masjid, sedekah pula di bulan Ramadan, sedekah pula di dalam majlis ilmu. Maka banyak sangat gandaan sedekah, pahala sedekah itu berganda-ganda. Jadi wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi masya-Allah, pada daripada orang yang kita yang cukup hebat hari ini, dulu ingat dalam misalnya itu subhanallah. Banyak yang kita belajar hari ini ya. Jadi kita sudah mempersingkatkan masa. Saya ingin bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Maknanya kita jadi orang wanita yang bulan puasa ini kita beribadah saja dengan sambung. Telayan suami kita buat baik kepada anak-anak penuh keimanan, keikhlasan, wa ihtisaban. Dengan penuh muhasabah. Di samping kita melakukan ibadah puasa kita bermuhasabah dengan dosa-dosa kita. Kita bermuhasabah dengan apa benda yang kita buat. Apa dosa-dosa kita yang terpaksa, apa kebaikan-kebaikan yang kita akan buat. Masya Allah, dengan bulan puasa, ghufira ma taqaddama dan akan diampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah, wanita-wanita yang hebat sekalian, jadikanlah bulan puasa ini sebagai tempat
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada Ustazah, Haja, Rokia, kepada muslimat-muslimat yang hadir di hari ini. Jadi terima kasih kerana sudah hadir pada hari ini dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minta Sebenarnya 2 jam tu ngam-ngam je. mungkin aku minta sempat untuk sesi soalan lain sebab kita sudah 12.30. Biasanya lagi pulau masa dia nak banyak duduk dekat masjid dan sebelum Zuhur dan Adhan dan sebagainya. Jadi kalau nak ambil gambar mungkin Dekat luar. Dekat luar. dekat luar. Dekat luar. Kalau nak ambil gambar kat luar lah.